Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita, meneruskan dalam juzuk ke-29 ya. Dan kita memang kita mula dengan belakang Quran, bukan depan. Dia siang hari Selasa kita mula depan. Tapi saya tak baca bahasa Arab dia. Ini yang malam punya baca bahasa Arab dia. Dia baca tapi apa keadaan sekalipun insya-Allah kita akan teruskan. Dan kita hari tu alhamdulillah dah habiskan surah Al-Mulk, kita ambil kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Haqqah. Itu yang cerita berkenaan dengan hari kiamat. Dan kita masih lagi ingat dalam ayat-ayat atau surah-surah yang datang dalam dalam surah-surah Makkiyah ni atau surah yang belakang ni, dia menekankan tajuk iman. Dia memang kita kata ulangan berkenaan tajuk kiamat akan kita dengar berkali-kali. Sifat neraka, sifat syurga dan sebagainya, hatta hukuman ke atas orang-orang kafir akan berulang datang. Bahkan ancaman Allah Ta'ala berkenaan kiamat ini berulang-ulang kali akan datang. Jadi kita akan tengok bagaimana benda ni macam Allah Ta'ala tanamkan dalam diri manusia untuk memahami Al-Quran Karim dan memahami akhirat sebenarnya. Matlamat asal dia adalah akhirat. Jadi kalau anda kata macam bila kita tengok surah Madaniyah, banyak tekanan diberikan kepada tajuk berkenaan dengan tajuk tajuk pentadbiran, syariah lah, cara hidup manusia, muamalah dan sebagainya. Adapun untuk iman, bukan kita kata maksud kita asingkan tak, tapi untuk seiringnya, mana ketika nak memahami itu kena berasingan. Pelaksanaan serentak. Tapi nak memahami manusia ni, dia hati dia satu je. Yang kita contoh macam pergi pasang lagu, betul sekian. Ada orang dia benda background muzik je. Kalau dia tumpu yang ni, dia hilang yang ni. Kalau yang sini, dia hilang yang tu. Dia tak boleh sentak. Hatta kalau baca bismillah, baca Fatihah dalam semayang pun, imam baca surah lain, kita dah mulakan kabut kan. Katakanlah anda seorang yang hafal Quran, kemudian anda imam baca, kemudian anda nak baca juga Fatihah dan sebagainya, try. Memang tak boleh. Tumpu Fatihah memang terabur. Ini ulang 10 kali tak habis Fatihah tu. Orang nak rukuk tak habis Fatihah. Assalamualaikum. Baik, jadi hari ini kita akan masuk surah yang baru surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ataupun surah Sa'ala Sa'ilun. Sa'ala Sa'ilun, minta, orang yang minta. Dan kita saya ingatkan macam kenapa nama dia kejap surah Al-Ma'arij atau surah Sa'ala Sa'ilun, kerana sebenarnya memang dalam Al-Quran Karim kadang-kadang nama surah tadi diberikan direct dengan dia punya name. Dia punya name diberikan oleh Al-Quran, oleh Nabi SAW sendiri, ataupun oleh dalam hadis lah. Ada kalanya nama surah tadi kita kata derive atau derive daripada pengertian. Tapi ada yang paling banyak kadang-kadang yang digunakan oleh Rasulullah SAW, hatta surah Al-Fatihah, Nabi sering kadang-kadang sebut je surah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun kadang-kadang Nabi Alif Lam Mim Sajadah, Nabi sebut macam tu. Mana tak sebut surah Sajadah, Nabi sebut surah Alif Lam Mim Sajadah. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi akan sebut macam tu. Cuma pasal surah ni pun nama dia akan datang dalam hadiah yang kita bincang kejap lagi. Dia nama dia surah Sa'ala Sa'ilun. Sa'ala Sa'ilun. Tapi kita lihat dalam bentuk yang lain dipanggil sebagai surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Dan kita terangkan apa maksud pengertian Ma'arij ataupun Sa'ala Sa'ilun. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala dalam bahasa Arab ni ada dua meaning. Satu meaning dia sa'ala meminta, satu maksud dia sa'ala bertanya. It's actually kena differentiate Nanti dalam tafsiran dia kita akan nampak macam mana dia pecah dua. Mana meaning tu akan datang dengan dua pengertian. Satu meaning dia datang dengan maksud dia minta. Satu lagi makna dia bertanya. So dua-dua akan datang. Jadi sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', bertanya atau meminta, seorang yang bertanya atau yang minta
bi'adzabin waqi', berkenaan dengan atau tentang azab yang akan jatuh, akan berlaku. Okey, waqa'a maksud dia berlaku Fihi, dalam ayat ini tadminun, ada satu isi kandungan, itu dalla alaihi harfu ba, ditunjukkan pada apa macam kita kata sa'altuhu, kan contoh macam sa'altuhu, saya tanya dia atau saya minta dia, tak ada pengertian lain mana saya minta apa, tapi di sini ada ba. Dan dalam bahasa Arab di sini normally memang kita kata apa, tambahan huruf jar ini atau huruf kata sendi ni memberikan pengertian tambahan. Contoh macam qama Muhammadun bil amal. So qama Muhammadun, Muhammad berdiri. Tapi qama Muhammadun bi, letak bi je, terus kita kena tukarkan meaning qama berdiri tadi kepada melaksanakan. So the huruf tadi akan main peranan. Even actually macam kita kata lahu atau alaihi. Even actually ini biasa udullaha lana. Kalau kita minta orang minta doa kepada kita, doa Allah Ta'ala untuk saya. Jangan minta alayya. Na'udzubillah. Pasal ala tu untuk azab. Da'a alaihi atau da'a lahu. Ini tukar lain je. Kalau da'a lahu maksud dia minta kebaikan untuk orang berkenaan. Kalau da'a alaihi, minta kebencanaan atau kebinasaan ke atas orang tu. Contoh macam doa kan, da'a Rasulullah SAW ala. Kalau ala tu maksud dia kata untuk minta kebinasaan. Tapi kalau da'a lahu, maksud dia apa? Berikan kebaikan, minta kebaikan untuk orang tersebut. Jadi huruf jar ni main peranan Jadi kat sini kata fihi tadminun dalla alaihi harfu ba. Dalam ayat ini ada tadmin, ada apa kandungan dia kata insertion. Dalla alaihi harfu ba ditunjuk oleh huruf ba. Ka'annahu muqaddar, seolah-olah dia tersembunyi. Apa dia? Yasta'jilu sa'ilun bi'adzabin waqi'. Minta segera. Seorang yang minta itu berkenaan dengan azab yang akan berlaku. Dia minta cepat. Ini biasa berlaku. Zaman-zaman dahulu kita kata manusia dia nakkan benda fizikal. Everything is physical kan. Jatuhkanlah. Kalau betul kau buatlah. Kalau kau betul-betul wali Allah, buatlah sekian-sekian. Kalau kau Nabi Allah, buatlah sekian. Ini sering berlaku pada zaman dahulu. Dan kita kena ingat macam saya ingatkan berkali-kali, dalam Islam anda jangan cari benda-benda macam ni. Dan kita cari benda fizikal untuk kepercayaan. Bahkan bahaya. Ikut dalam sejarah umat Islam kan, dalam sejarah dunia ni, bila makhluk-makhluk Allah Ta'ala berikan mereka pembuktian yang fizikal, nampak depan mata, ainul yakin atau hakul yakin, orang tu kalau Allah Ta'ala hukum dahsyat, dia takkan boleh lepas langsung. Bahkan sebab kita kata macam iblis laknatullah alaih, dia ikutkan kesalahan dia tak buang anak orang pun. Tak ada buang anak, tak ada ni, tak ada, bahkan tak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia sekali dia buat jahat, inni akhafullah rabbal alamin. Dia lafazkan pada orang yang disesatkan, aku takut Allah Ta'ala sekalian Tuhan sekalian alam. Dalam Quran kan ada berulang kali dia lafazkan macam tu. Bahkan dia bahkan dalam Quran disebut apa? Kata-kata syaitan yang mengajak manusia buat jahat kan. Dia kata syaitan lari daripada orang berkenaan. Lepas tu dia kata apa? Aku takut Tuhan sekalian alam. Dan ada dalam ayat lain dia kata aku cuma ajak engkau. Okey, fastajab betul li. Lalu engkau pun apa? Sahut seruan aku. Maka dari alaikum min sultan, aku tak ada kuasa kat atas engkau, dia kata. Ini syaitan macam tu sekali. Dia lari kan. Jadi bahkan dalam perang Badar, yang riwayat yang datang berkenaan kisah ni, mana orang yang mengajak supaya musyrikin Mekah keluar serang Rasulullah SAW, datang daripada inilah benda syaitan yang menyerupai. Bila datang peperangan tengok malaikat turun, dia lari. Dia kata inni ara ma la taraun, aku nampak apa ni kamu tak nampak. Inni akhafullah rabbal alamin. Ini makhluk derhaka. Tapi derhaka dia tadi Allah Ta'ala anggap besar, sedangkan dia buat sekali je. Kenapa? Sebab dia nampak. Kalau orang tanya kita kenapa iblis kena teruk, sebab dia nampak syurga, nampak neraka, nampak Adam siap macam mana dalam syurga. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan, dia kata macam ana khairum min. Kan tak layak untuk dia dibangga pasal dia nampak. Kalau dia kata dia makhluk yang tak nampak benda berkenaan, Allah Ta'ala akan bagi apa? Longgar. Tak apa lagi. Kita ni beri kelonggaran. Sebab itu kita kata jahat kita kadang-kadang teruk daripada iblis pun takkan dihukum macam iblis. Sebab apa? Sebab kita tak dapat apa iblis dapat. Dan ini kita boleh lihat macam saya terangkan hal itu. Mana macam contoh macam kisah pengikut Isa AS dalam surah Al-Ma'idah, ayat terakhir surah Al-Ma'idah, bila mereka minta makanan dari langit. Kan Allah Ta'ala kata apa? Inni munazziha alaikum. Aku akan turunkan dia kepada kamu. Tapi barang siapa kufur selepas ni, aku azab dia dengan azab, aku tak azab sesiapa sekalian alam. Mana azab yang akan kena pada orang nampak benda fizikal ni, dia akan berganda-ganda daripada orang yang tak nampak. Dan bahkan kadang-kadang nampak pun tak takwa. So what's the point? Nampak minta, ya Allah bagilah turun malaikat datang. Banyak manusia nampak benda-benda musibah, tapi lepas tu degil juga. Hatta Bani Israel bangun mayat bangun depan orang.
Saya sembang lagi. Malaikat tu kata, mayat tu bangun kata, inilah dia yang bunuh aku. Pun tak dapat beri berkesan pada takwa. So what's the point? Faham? Belah laut lebih lintas jauh, lintas laut, lautan terbelah, lintas laut seberang, nampak orang semua berhala, dia minta berhala. Jadi what's the point? Faham? So konsep dia. Jadi bila manusia tak nak beriman, dia akan lari pada beberapa keadaan. Antara yang keadaan dia lari, dia minta material. Macam bila orang-orang bukan Islam zaman Rasulullah SAW dahulu, dalam surah Al-Kahfi, surah Isra', dia minta kepada Rasulullah SAW supaya keluarkan air daripada bumi lah, keluarkan inilah pokok dan sebagainya, tanaman, jatuhkan langit atas kami sekeping-sekeping. Everything dia minta. Semua nak apa? Physical. So dalam tajuk ni Allah Ta'ala kata, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Dari Ibnu Katsir kata, dia kata seolah-olah dari situ ada dia minta segera dengan azab yang akan berlaku. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka minta segera kepada engkau hai Muhammad dengan azab. Walai yukhlifallahu wa'dah, sedangkan Allah Ta'ala tidak akan menyalahi janjinya. Allah Ta'ala janjikan akan berlaku. Bukan dengan sebab permintaan siapa. Surah Al-Hajj ayat ke-47. Bahkan kita kata permintaan manusia minta segera azab tadi tidak merendahkan kedudukan para anbiya pun. Bahkan tak logik untuk kita patuh cakap. Contoh macam kita pergi satu pesta, contohnya kita cikgu sekolah, kan? Lepas tu kemudian kita datang mengajar, kita ada seorang pelajar baru datang, budak kecil, umur 6 tahun. Kemudian dia kata, awak bukan cikgu saya. Lepas tu kita kata, saya cikgu awak. Tak nak, saya tak nak jadi, awak bukan cikgu saya. Lepas tu dia kata, saya cikgu awak. Dia kata, buktikan. Apa nak bukti? Bumping 20, dia kata. Kita pun bumping 20 untuk bukti kepada dia kita cikgu. Perlu ke? Kita patut cakap dia macam inilah PM lintas depan ni. Kemudian kita kata, oh, tahan. Betul apa penalti Malaysia? Betul, dia kata. Lari padang 20 down. Perlu dia ikut cakap kita ke untuk buktikan diri dia sebagai seorang yang ada jawatan? Tak perlu kan? Allah Taala Maha tinggi daripada dia perlu ikut cakap mana-mana manusia untuk minta turunkan tanda. Dia Maha tinggi. Jadi bila ada manusia minta buatlah ini, buatlah itu, siapa? Kan siapa kita untuk minta benda berkenaan? Ai azabuhu waqi'un la mahalata. Itu maksud dia azabnya, azab Allah Taala ni akan berlaku. La mahalata, tiada kemustahilan baginya, pasti akan berlaku. Tiada kemustahilan, pasti akan berlaku. An Ibn Abbas fi qaulihi, dan daripada Ibn Abbas fi qaulihi pada firman-Nya Taala, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi', meminta atau bertanya, seorang yang bertanya atau seorang yang minta itu mengenai azab atau meminta kepada datangnya azab yang akan berlaku. Qala, Ibn Abbas berkata, An-Nadhr Ibn Al-Harith Ibn Kaladah. Ini nama orang yang bertanya atau minta berkenaan. Okay? Itu dalam satu riwayat datang. Wa qala Al-Aufi, berkata Aufi, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Meminta orang yang meminta itu berkenaan dengan azab yang akan berlaku. Okey, Ibn Abbas berkata dalam riwayat ini, dia kata, qala dzalika su'alul kuffari. Dzalika su'alul kuffar. Itu adalah permintaan orang-orang kafir an azabillahi, mengenai ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Dekat sini tadi minta, ni pertanyaan. Sebab saya kata kita kena lari sikit. Dia kadang-kadang maksud dia minta, menyesal tuhu, boleh jadi maksud dia minta, boleh jadi maksud dia tanya. Dzalika su'alul kuffar. Itu adalah pertanyaan orang kafir an, mengenai. Dia cerita pasal apa? Dia jadi pasal sa'ala an. Jadi soalan. Kalau sa'ala bi, itu maksud dia minta. Okey. Jadi sa'ala an azabillah, mengenai azab Allah Ta'ala, wa huwa waqi'un, sedangkan ia apa? Memang akan berlaku. Mereka tanya sedangkan ia akan berlaku. Ya, wa qala Mujahid, berkata Mujahid fi qaulihi, berkenaan firman Allah Ta'ala, sa'ala sa'ilun, bertanya, seorang yang bertanya atau minta seorang yang minta, da'a da'in, menyeru seorang yang menyeru itu, bi'adzabin waqi', dengan azab atau minta supaya datangnya azab waqi' yang akan berlaku, yaqa'u fil akhirah, yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Qala, beliau berkata, wa huwa qauluhum, dan itulah kata-kata mereka dalam surah Anfal ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Dia kata, ya Allah, sekiranya ini, mana dakwah ini, agama ini betul, ini kata-kata orang yang bukan Islam zaman dahulu. In kana hadha huwal haqq, kalau ini sekiranya benar, min 'indika, dari sisi kau, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Jatuhkanlah, hujankanlah kepada kami batu batan daripada langit. Dia minta azab. Dia bukan minta pengampunan, dia bukan minta penjelasan, tak. Pasal dia memang tak nak percaya pun. Jadi Allah Ta'ala dah berikan tanda, macam Rasulullah SAW ketika datang. Tanda berkenaan Rasulullah SAW ni cukup dah. Cukup dah, memadai dah. Tak ada benda dah ruang. Bahkan confusion, macam kalau kita zaman tadi saya tengok ni debat.
Ali Shibir dengan apa Tajir, benda tahu orang Kristian dengan orang Islam. Jadi orang tu sekarang dah hitam dah janggut, dah putih janggut dia. Saya tengok tadi dia hitam lagi janggut. Saya duduk tengok kan. Jadi saya nampak Kristian ni dekil. Dia pusing mana pun dia tak boleh dia tak boleh lari, dia serang Quran. Dia tak boleh jawab, dia serang Rasulullah. Dia lari macam tu. Dia suka lari tajuk. Tajuk yang dibincangkan dalam tajuk berkenaan adalah siapakah Isa? Who is Jesus, dia kata. Either Jesus in the Quran or in the Bible. Datang yang Syibir Ali ni, dia terangkan lah. Dia kata dalam karakter dan sebagainya tak kena. Pasal dalam Islam dia lebih logik untuk menjadi seorang Rasul manusia daripada dia jadi Tuhan yang mati disalib. Kan, Tuhan mati disalib tu. Bila kata Tuhan mati kat salib, dia tanya mati kat salib tu Tuhan ke Tuhan ke manusia? Kalau mati tu Tuhan, masalah lah dia kata. Pasal Tuhan mati, lepas tu siapa jaga alam? Kalau sekiranya manusia mati, tak berlaku masalah. Dia kata pengorbanan anak Tuhan. Dah pula tu jadi kontradik. Tapi kedegilan tu berlaku. Jadi last sekali kadang-kadang tak dapat, dia kata buktikan sekian, tunjukkan sekian. Macam itulah. Sedangkan dia kata zaman kita sekarang ni macam tu, manusia kadang yang jadi agnostik, belajar tinggi-tinggi sangat, belajar konon pandai lebih lah. Konon pandai lebih bijak dia panggil. Kan, lebih bijak. Jadi dia kata agnostik. Agama ni sini, agama ni gitu. Tu cari makhluk asing, tak jumpa. Kan, cari makhluk asing supaya dapatkan jawapan. Kod-kod lah ada makhluk asing lain sebab Tuhan lain. Dia cuba cari. Memang dalam kepala dia apa cara nak tinggalkan agama. Jadi kita kata benda-benda macam ni, kita kata benda ni berlaku dan masih berlaku sekarang. Jadi relevan, ayat ni berulang bila mana sekalipun tetap relevan. Pasal manusia masih lagi bertanya. Minta lagi azab. Kalau betul kenapa Tuhan sekian-sekian? Bahkan ada separuh manusia tu dia salah faham. Kita tak nafikan, kita kata Allah SWT memang sayang pada orang beriman. Tapi dalam ujian untuk orang beriman ini dipilih, dia akan datangkan ujian yang berbagai. Bahkan kita lihat dalam Quran Karim, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 1, 2, 3, 4. Kita baca ayat berkenaan, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Allah Ta'ala saja tahu maksud dia. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Adakah akan dibiarkan? Adakah merasakan ahasiban nas, adakah merasa manusia an yutraku an yaqulu amanna, bahawa mereka akan dibiarkan bercakap kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tak akan diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim, demikian kami telah uji orang sebelum mereka, sebelum daripada orang beriman yang ada sekarang ni. Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, maka dengan itu memang Allah Taala benar-benar akan mengetahui siapa yang benar. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah Taala akan zahirkan dengan itu siapa orang yang berdusta, yang cakap iman tapi datang ujian dia lari. Siapa orang berkenaan. So dalam konsep ni kita kata mihna atau ujian ni sentiasa berlaku. Jadi kita kata secara asasnya bila berlaku macam sekarang ni Palestin, kita kata kita umat Islam ni doa makbul. Kenapa ada wali-wali banyak, tak selesai masalah pun? Sebenarnya kerana Allah SWT dia sifat dia nak zahirkan pada diri kita, sifat harus dia. Mana dia kita berdoa kepada Allah Taala. Doa itu kita wajib. Tapi untuk makbulkan doa kita, Allah Taala harus dia buat. Dia tak ada obligated kena macam siapa minta pada aku, tak ada. Dia nak bagi, dia bagi. Bila dia patut dia bagi. Bukan berdasar pada ukuran kita, ukuran dia. Pasal dia maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Contoh saya sebut itu macam Rasulullah kan. Kau sebut Rasulullah tinggi sangat, sebut orang lain lah. Kata contoh macam seorang manusia pergi belajar kan, katakan belajar dia kalau dapat 5A, dia masuk sekolah agama Kuala Lumpur. Lepas tu kalau masuk Kuala Lumpur, dia akan pergi tempat sekian. Mungkin tak pergi belajar ke tempat lain, tak pergi tanah Arab, mungkin duduk kat Malaysia sekarang jadi pegawai agama Islam, duduk dekat Jawi contohnya. Tapi oleh kerana dia tak pergi ikut jalan tersebut, Allah jadikan dia tak dapat pada tu dapat 3A je. Lepas tu kemudian dia tak dapat, dia dihantar. Jadi laluan kehidupan itu siapa yang aturkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata kita nak kebaikan, tapi rupa kebaikan tadi macam mana? Jangan kita paksa kepada Allah Taala kena buat macam kita nak. Faham tak? So konsep dia kita kata Allah Taala akan berikan, tapi bila? Biar pada dia. Tu para anbiya bila kita kata mintakan supaya diminta kepada mereka supaya buktikanlah. Para anbiya kata apa? Subhana Rabbi. Subhana Rabbi maksudnya Tuhanku. Hal kuntu illa bashar rasulah. Bukankah aku ni hanya manusia sebagai utusan Tuhan? Bukannya aku Tuhan untuk membuat segala benda kamu minta. Kalau tak nak jadikan, dia akan jadikan. Bukan kerana permintaan aku, bukan, tapi memang waktu dia. Sebab para anbiya, Nabi SAW bila orang minta cabar dia tak sahut cabaran tadi. Dia tak sahut macam, ni minta apa? Kalau kita pantang minta apa? Saya bagi awak. Tunjukkan saya benar, dia kata. Tak ada Sebab kalau ada orang buat magic tiap hari tu, balik. Jangan duduk dengan orang. Tiap-tiap hari buat magic ada masalah. Kalau sekali-sekali jadi tak sengaja tu, ampun, tak apa lagi lah. Tiap-tiap hari magic ada. Hari ni magic cari barang hilang. Besok magic cari anak orang hilang. Besok magic keluar emas di tangan. Besok magic habis. Tak boleh.
Kalau kita kata para anbiya, Nabi boleh banyakkan makanan sedikit, Nabi tak buat tiap hari. Kalau ada orang buat tiap hari, itu masalah. Jadi orang-orang yang minta supaya benda ni zahir ni nakkan fizikal, semua fizikal ni, dia minta supaya azab ni datang. Dia kata kalau sekiranya engkau benar, ini adalah benar, turunkanlah batu daripada langit, dia kata. Fa'amtir alaina hijatan minas sama' aw itina bi'adzabin alim, ataupun ya Allah datangkan kami azab yang pedih. Dia minta Allah Taala, dicabar Allah Taala supaya datangkan azab pedih. Dia tak tahu kadar kebesaran azab Allah Taala, tapi oleh kerana apa? Kerana jahil dia tadi, tak nak belajar, dia tutup. Jadi dia dah kalah hujah benda lain. Nak kata Nabi tak elok, tak ada. Nak kata Nabi gila kuasa, tak ada ruang. Nak kata Nabi apa saja, dia nak serang, habis hujah. So in the end dia kata apa? Datangkan azab. Datangkan azab, dia kata. Ni dia kata last orang kata bila tak datangkan azab, dia kata tengok, aku buat apa benda pun Tuhan korang tak hukum aku, dia kata. So ini kita kata konsep yang kita kata salah faham manusia ni berkenaan dengan permintaan manusia lain boleh menjadikan Allah Taala turunkan azab. Tak ada, tidak sekali. Bahkan para anbiya sendiri pun dia kata nak turun tanda pun perlu kepada Allah Taala izinkan. Bukti untuk berlaku sesuatu bukti tadi perlu Allah Taala izinkan. Ni kita bincang dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-49. Ingat? Tak ingat? 38 39 tu. Surah Ar-Ra'd. Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Taala nyatakan laqad arsalna min qablik atau laqad arsalna rusulan min qablik. Demi sungguhnya hai Muhammad, kami telah utuskan sebelum kau utusan-utusan, rasul-rasul yang ramai. Bukan kau seorang, ramai lagi sebelum kau. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan kami menjadikan untuk rasul-rasul tadi isteri-isteri dan juga apa? Anak keturunan. Maksudnya mereka ni manusia. Bukan manusia, bukannya malaikat. Mereka manusia. Mereka masih makan, masih ada nafsu dan sebagainya. Lepas tu tak nak sebut. Wa ma kan li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak boleh untuk seorang rasul tadi datangkan bukti, tanda, belah laut ke, tahan api ke, anything, illa melainkan bi idznillah, dengan izin Allah Taala. Mana ayat tadi dengan jelas menunjukkan bahawa benda tu bukan datang kehendak rasul-rasul tadi, bahkan datang dengan kehendak Allah. Likulli ajalin kitab, untuk semua benda, semua tempoh ada apa? Written, tertulis dalam kitab. Dan kemudian Allah kata yamhullahu ma yasha, Allah Taala padam apa dia nak, wa yasbiqu Allah kekal apa dia nak. Wa indahu Allah Taala ummul kitab, ada ummul kitab, lauh mahfuz yang tidak akan berubah. Faham secara asasnya kita kata benda tadi memang para rasul sendiri. Jadi bila permintaan daripada orang-orang kafir meminta supaya apa? Supaya turunnya azab ni, ini actually cabaran untuk apa? Untuk dia nak batalkan hujah para rasul. Para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa qala Ibn Zaid wa ghairuhu, dan ini pendapat yang lemah. Dia kata sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Meminta dikata sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Dia silap faham. Dia baca dengan sa'ala sa'ilun. Mana sa'ala sa'ilun? Mana sa'ilun tu diingatkan satu aliran. Dia kata wadin, ini adalah satu lembah fi jahannam, di neraka Jahannam, yasilul qiyamah bi azab, yang mengalir pada hari kiamat dengan azab. Dan Ibnu Katsir kata wa hadza qaulun dhaif, ini adalah kaul yang dhaif. Bahkan dia kata ba'idun anil murad, jauh daripada kehendak ayat ini. Pasal ayat ini bukan ceritakan berkenaan dengan neraka, bahkan bahkan dicerita berkenaan dengan orang, ada relation dengan orang yang minta. Bukan kaitan dengan tajuk ada lembah neraka lintas apa, tak ada. Bahkan dia kata sa'ala sa'ilun, meminta orang yang meminta, atau bertanya orang yang bertanya berkenaan dengan azab yang akan berlaku. Diorang nakkan jawapan. Diorang nak supaya pembuktian itu lebih kena dengan maksud daripada menceritakan berkenaan dengan ada dan neraka nanti satu lembah yang mengalir dengannya apa? Azab. Itu tak kena. Jadi Ibnu Katsir kata tak kena. Was-sahih, dan pendapat yang sahih al-awwal, pendapat yang pertama tadi. Maksud dia yang mereka minta segera azab. Mereka bukan ni minta cepat. Mana azab kamu, dia kata. Lidalalati siyaqi alaih, kerana petunjuk frasa ayat tadi kepada maksud berkenaan. Mana gambaran ayat tadi menunjukkan pada memang diorang minta supaya diturunkan azab. Itu baris ayat berkenaan. Wa qauluhu, dan Allah Taala lepas tu waqi', pasti berlaku lil kafirin, kepada orang kafir. Ai murassadun muaddun lil kafirin, dia menanti dan juga dipersiapkan. Mursadun atau murassadun, muaddun, dipersiapkan, lil kafirin, untuk orang kafir. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, waqi'un, maksud dia jaa, mana mereka meminta satu azab yang akan datang, akan berlaku atau akan datang. Laisa lahu dafi', tiada untuknya sebarang penahan. Siapa yang boleh menahan? Ai la dafi'a lahu, tiada penahan lahu baginya. Idza aradallahu kaunahu, bila Allah Taala inginkan apa? Kejadian berkenaan. Kalau Allah Taala izinkan azab tu berlaku, tak ada siapa boleh sekat. Itu Nabi SAW sering sebut
berkenaan dengan contoh macam hadis Nabi kata la ta'muruna bil ma'ruf, hendaklah kamu suruh perkara ma'ruf, atau dahawna al munkar, atau hendaklah kamu cegah perkara munkar, atau kalau tak la yusallitanallahu alaikum syirarukum, atau akan kuasakan ke atas kamu orang paling jahat di kalangan kamu. Fayad'u, lalu berdoalah, khiyarakum, orang baik di kalangan kamu, fala yustajabu lakum, takkan dimakbulkan doa untuk kamu. Ataupun dalam hadis Nabi, hadis Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bangun jaga dari tengah malam, kemudian Nabi sebut wailul lil arab min syarrin qad iqtarab, kecelakaanlah ke atas orang Arab daripada kejahatan yang sedang makin hampir. Dan isteri dia itu Maimunah kata, apa benda? Nabi pun kata futihat, setelah dibuka, min radmi, daripada tembok Ya'juj Ma'juj, hakadha, Nabi kata. Lepas tu isteri dia kata, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun, adakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami ada orang yang soleh? Kan ustaz ni ada, ustaz tu ada. Kan kita banyak orang macam ustaz kan, ustaz ni ada, ustaz ni baik, ustaz ni rajin semayang, ustaz ni sekian, macam seri muka ustaz tu. Kita jangan sangka bahawa orang tak selamat kita. Jadi Nabi SAW bila isteri kata, ya Rasulullah, anuhliku, adakah kami akan binasa, wa fina salihun, sedangkan kami ada orang yang soleh. Kan kita kena ikutkan azab Allah nak datang kan, orang soleh ada ni, tahan kot. Nabi kata, naam, Nabi kata akan kena juga. Idza kasatul khabas, bila banyak sangat kotoran, banyak sangat perbuatan kotor, perbuatan keji, maka nescaya tunggulah. Memang kita kata orang soleh ada ke, orang tu rajin semua malam pun, dia takkan tolak, tak boleh tolak. Takkan boleh tolak perkara berkenaan. Ini kita kata benda pasti berlaku. Terus kita kata laisa lahu dafi'. Bila Allah Taala inginkan benda itu berlaku, tak ada siapa boleh sekat. Tak ada siapa boleh sekat. Kalau nak hentikan, tak jadi pun kerana dia sendiri yang nak hentikan, bukan kerana ada hamba dia yang boleh sekat. Ya, zaman kita sekarang banyak orang poyo tau, poyo. Dia kata macam saya kat Malaysia ni realiti. Ada 3-4 orang budak-budak ni dia ikut pertubuhan apa entah. Dia ikut apa nama, ada nama dekat ulangan tu, apa Madrasah Nurul Iman. Dia kata guru dia lah yang mengawal alam ini. Menang kalah tu ni dia lah yang buat. Pilihan raya ni yang ni dia yang buat. Yang ni dia yang buat. Siapa dia? Bila orang macam ni cakap pada saya, dia kata apa? Dia kata tengok, guru diorang ni lah yang wali-wali kutub inilah yang meletakkan, menjadikan alam ini terjaga. Ni bagi sisi orang sufi ada percaya macam ni. Saya kata pada diorang, Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir ayat 15-16. Allah Ta'ala nyatakan apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayuhan nas, hai manusia, antumul fuqara ila Allah. Kamu semua fakir kepada Allah Ta'ala, perlu pada Allah Ta'ala, harap pada Allah Ta'ala. Nak makan ke apa, semua relate pada Allah Ta'ala. Mana tak ada benda kamu buat sendiri. Kamu ambil benda-benda Allah Ta'ala ciptakan. Sedangkan Allah Ta'ala wallahu wal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Iyasha, kalau dia nak yudhibukum, dia hilangkan kamu. Dia hilangkan kamu di muka bumi ni. Wa ya'ti bi khalqin jadid, datangkan makhluk baru. Wa ma dzalika 'ala Allah, dan itu sisi Allah Ta'ala bi aziz, bukanlah benda yang payah. Bukan susah, tak sukar pun. Bahkan dia dah buat dulu jin kuasai bumi, dia hilangkan jin punya kuasa, tak boleh kawal benda-benda ni. Sekarang kita kawal. Kalau kita punya tu, dia hilangkan kita. Tak ada pelik. Ikut ayat tadi kita kata kalau manusia semua mati, adakah matahari berhenti bergerak? Tak. Pasal Allah SWT jadikan alam ini, Adam turun ke bumi, alam dah siap. Bukan Adam turun-turun macam besok jalan bumi, jalankan matahari, kemudian tak ada. Sebelum Adam turun lagi dah ada dah bumi ni. Dan bahkan kita kata kita cuma additional. Kan bumi dah siap dengan aturan dia, kita additional masuk dalam. Yang belagak sangat saya kata pasal yang kata alam ni kita jaga, saya kata poyo tu. Sungguh serius. Macam mana kita boleh kata masuk diri kita, sedangkan kita mati, tak ada siapa akan rugi. Alam ni takkan rugi. Mana kucing yang jalan tepi jalan tu akan terus hidup, anjing dan sebagainya, langit tetap biru, hujan tetap turun. Tak ada kaitan dengan mati kita, hidup kita. Bahkan Nabi larang pada kepercayaan bahawa berlaku satu benda dekat alam ni kerana seseorang manusia. Hatta bila anak dia mati, Ibrahim, kan berlaku gerhana. Nabi kata apa? Semuanya semua benda-benda ni, bintang, bulan dan sebagainya adalah tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan gerhana kerana kematian seorang atau kelahiran seseorang. Atau bintang dulu zaman dahulu orang ingat kalau jatuh atas bintang ada raja mati atau raja hidup dan sebagainya. Keluar bintang sekian ada raja. Nabi kata tidak. Tidak sekali-kali. So Nabi ajarkan kita. Dan surah jin kita akan belajar kenapa taik bintang, apa benda kisah taik bintang tu jatuh. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Baik. Walihada qala, kerana ini dikata, dikata kat situ, dia pada sebut bahawa tak ada siapa boleh menolak, kerana Allah Ta'ala bila dinakkan apa-apa maka benda tu pasti berlaku. Walihada qala, kerana ini Ibnu Katsir kata Allah Ta'ala berfirman lepas tu menjelaskan sifat Allah Ta'ala, Tuhan yang azab yang kalau dia nak berlaku akan berlaku, tak ada siapa boleh sekat. Minallahi dzil ma'arij, daripada Allah Ta'ala yang memiliki al-ma'arij. Ma'arij ada meaning disebut kat sini. Okay? Berkata Ibn Abbas, Ma'arij tu apa? Actually Ma'arij tu mungkin dikatakan Mi'raj. Mana Mi'raj? Mana tempat Mi'raj?
atau urusan Mi'raj yang daripada contohnya malaikat turun naik kepadanya, urusan apa benda yang nak ditentukan turun naik kepada dia, amal manusia ni turun naik kepada dia. Itu banyak pendapat kita akan baca lepas ni. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, zu darajat, maksud dia daripada sisi Allah Taala siapa? Yang memiliki ma'arij, maksud dia yang memiliki darjat yang banyak, darjat yang tinggi. Wa qala, dan beliau berkata, yakni al-ulu wal fawadil, mana ketinggian dan juga kelebihan-kelebihan. Ketinggian dan juga kelebihan-kelebihan. Ya. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, zil ma'arij, ma'arijis sama, memiliki ma'arij, maksud ma'arij tempat-tempat mi'raj di langit. Tempat-tempat mi'raj di langit. Macam saya kata tadi, malaikat ataupun amal manusia ni atau roh manusia ni yang ketika kematian semua sekali akan melalui mi'raj tadi. Akan datang dengan kepada mereka mi'raj berkenaan. Jadi persiapan. Kata-kata pergi nak sekarang ni pergi nak mi'raj, tak payah tunggu roh mati nanti keluar naik, roh kita akan naik. Jadi buat siap-siap awal. Jangan sampai dia melintas-lintas ni malaikat kata busuknya lah nyawa siapa ni. Dia ada dua keadaan. Dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW ceritakan bila manusia ni roh dia dibawa keluar untuk naik ke langit, sebelum dipulangkan balik ke dalam alam barzakh, ke kubur dia untuk dipersoalkan. Ketika nak bawa naik tu, dalam perjalanan tadi, kalau dia baik maka wangi. Semua malaikat di semua langit akan kata, wanginya roh siapa ni? Apa jiwa yang wangi ini, yang elok ni? Jadi orang berkata si fulan bin si fulan. Mana malaikat lagi dengar nama dia. Tapi kalau dia jahat, busuk, orang kata apalah mayat yang busuk ni, apa roh yang busuk ni, apa yang roh busuk ni, mana yang kotor ni. Jadi diorang pun cerita nama juga. So anyway, kita kata dalam keadaan kita kata ma'arij tu bagi ma'iraj ni banyaklah amal atau malaikat atau sekian. Bawah ni kita akan ceritakan. Okay, jadi Mujahid kata zil ma'arij maksudnya memiliki tempat-tempat mi'raj. Tempat-tempat mi'raj. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, zil fawadil wan ni'am, mempunyai yang memiliki, mana daripada Allah Taala yang memiliki kelebihan-kelebihan dan juga kenikmatan-kenikmatan yang dikurniakan kepada hamba dia. Itu maksud dia. Jadi memang kita kata, dan macam kita kata kalau ikutkan apa yang disebut tadi, mana Allah Taala nak terangkan sifat dia, mana Tuhan yang tidak akan siapa boleh menolak. Bila dia nak berlaku azab berkenaan takkan boleh siapa tolak. Dia aziz, kan? Dia semua mulk ada di tangannya. Dia nak buat, dia buat. Tak ada siapa boleh menolak hukumannya. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Mi'raj, mana naik mana para malaikat, war-ruh dan juga ruh ilaihi kepadanya. Ini kita terangkan ruh tu apa. Qala Qatadah, berkata Qatadah, ta'ruju mi'raj itu apa? Tas'adu, naik, menaik. Wa amar ruh yang dimaksudkan itu, qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, hum khalqun min khalqillah, mereka adalah makhluk daripada makhluk Allah Taala. Bukan Jibril, bukan apa, bukan manusia pun, bukan roh manusia pun. Dia makhluk ciptaan Allah Taala. Yushbihuna an-nasa, menyerupai manusia. Walaisu nasan, dan bukannya manusia. Tengok dia dulu. Tak habis lagi. Dengar Ibnu Katsir kata apa. Qultu, berkata Ibnu Katsir, wa yuhtamal, dan barangkali yang kenanya adalah an yakunal murad bihi Jibril. Ini maksudkan dengannya roh ni adalah Jibril. Okey, kerana ini wa yakunu min babil atfil khas 'alal am. Dia masuk dalam kisah ni sebagai menggabungkan di antara yang umum dan khusus. Contoh macam semua pelajar datang, Ali datang juga. Kan Ali pelajar. Dia seorang pelajar. Mana semua pelajar datang tak? Semua pelajar datang, Ali pun datang. Kalau sebut semua pelajar datang cukup dah. Tapi sebut nama Ali sebagai pemuliaan. Mana dia kalau datang sekali bagus. Jadi kan kita ekorkan seorang tu dengan yang ramai. Kita diletakkan macam tu. Macam kita kata macam malam qadar lah. Bukan maksud dia malam tu bapak kita, atuk kita, nenek kita datang rumah. Itu yang pasal cerita tak ada siapa sampai tau. Kan? Tak pasal dia lain. Pasal yang ikat banyak Ramadan adalah qarin kita. Yang setan jin-jin lain yang kacau solat dan sebagainya ada lagi. Faham? Jadi kita kata yang bukan. Ni ada orang dia cari malam qadar, dia tunggu kat dapur. Cakap kalau dia macam pocong tangkap peluk. Ada je orang di sini orang cakap dengan saya serius tak? Dia cakap dengan saya, dia kata, Li, dia kata. Yang dia kenal kan. Dia kata, Li, betul ke? Dengar kata sini sekian. Dia kata, siapa cakap? Dia kata, ada tok guru kita orang. Dia kata dekat Pahang. Dia kata kalau sekiranya malam qadar ni, malam qadar, Lailatul Qadar lah. Malam qadar ni, tunggu kat dapur. Tunggu kat dapur. Lepas tu kalau dapat tunggu lama sikit, nanti dalam pukul berapa nanti ada benda putih lompat-lompat. Tangkap peluk. Bila peluk tu minta apa nak. Dia kata, lepas tu dia kata minta apa? Dia kata minta kaya. Dia kata tak ada, ngarut je dia kata. Saya cakap dengan orang lah, ngarut je benda ni. Kan? Kita nak benda berkenaan asbab dia dan Islam ni, asbab dia zahir. Kalau kata benda bukan asbab yang pelik, Nabi ajar para sahabat awal lagi. Kalau nak gali parit, tak usah gali. Tunggu jap malaikat datang sekejap lagi.
Kan kalau Jibril buat ni. Macam ni je. Jibril buat macam ni je. Tak payah para sahabat sibuk kali-kali, betul tak? Kan Jibril besar, dia boleh duduk kat perkampungan apa kaum Lut tu. Ni. Cedok dia angkat, dia terbalik lepas empaskan. Itu kebesarnya para malaikat Allah Taala. Kalau nak buat benda tu tak payah. Semua nakkan magic. Kan? Magic tak payah. Kita buat ambil asbab dengan zahir. Yang dalam Islam kita tak suruh buat macam tu. Hantar nak bertapa dan sebagainya kan, pun jangan buat. Ni kadang-kadang ada orang dia ingat bertapa tu betul. Dia kata tak ada kemustahilan. Tahu dia kata tak mustahil. Macam tak makan tapi dia boleh hidup lagi. Kenapa? Dalam Islam anda lapar pergi keluar cari makan. Tak pergi makan anda mati, anda mati anda berdosa. Faham Tapi kalau dia bagi alasan dia kata, tapi ustaz, di udara kita ni ada nitrogen, ada hidrogen, ada oksigen. Yang mana kalau kita rasa dia campur, kita sedut masuk dalam paru-paru kita, hidrogen dan oksigen tadi gabung, karbon, campur karbon sekali, dia boleh jadi karbohidrat. Betul? Lepas tu campur dengan nitrogen jadi protein. Dah tahu tak benda ni? Dia jadi tiga tau. Dia jadi nitrogen, hidrogen, karbon, oksigen campur jadi karbohidrat. Karbohidrat. Ni. Ya. Kalau nak jadikan nitrogen, nak jadikan protein, tambah satu lagi. Apa? Nitrogen. Tambah sikit lah sulfur punya pengikat dia. Dia cukup. Mana ngarut macam tu? Dia kata kat udara ni ada juga. Terus makan, sedut. Allah kenyang. Ikut logik akal betul. Tapi ikut Allah Ta'ala suruh tu tak ada. Dekat Ashabul Kahfi itulah cara Allah Ta'ala jadi bagi dia makan selama tidur tu kan. Tak ada siapa pun berusaha makan. Pasal Allah Ta'ala jadikan apa dia sedut jadi makanan terus. Tak ada masalah. Tapi kita dia akan hidup dengan magic. Faham tak? Luka, lari dari pisau dan sebagainya Allah Ta'ala suruh. Kalau takkan Nabi SAW larang para sahabat acurkan pisau kepada orang lain. Kan atas dasar kita kata, Nabi kata man asyara ila nabi hadidatin falaysa minna. Siapa mengacurkan kepada kami dengan senjata, maka bukan golongan kami. Kalau ikut asbab dia kata, kalau ikutkan magic, apa peduli apa kan? Cocok pun belum tentu mati. Tembak belum tentu mati dia kata, betul. Tapi Islam tak macam tu. Ambil dengan benda yang zahir, Jadi jangan kita cari benda bukan-bukan. Jadi dia kata, jadi macam tadi, macam dia kata Abu Saleh tadi, mereka adalah makhluk dan makhluk Allah Taala, menyerupai manusia tapi bukan manusia. Ini ada fihi maqal. Pasal kita kata pasal rujukan ni tadi bukan kepada para sahabat ataupun para tabi'in ataupun daripada Rasulullah SAW sendiri. Bahkan lafaz berkenaan kita kata tergantung pada dia saja. Maka tak boleh kita pakai. Mungkin disebut sini Ibn Kathir sebagai apa? Sebagai memperbagaikan pendapat orang berkenaan roh tu apa. Dan actually perkataan roh dalam Al-Quran Karim berulang banyak kali, tapi meaning dia balik kepada Jibril, itu Rohul Kudus, roh manusia, Isa alaihissalam, bisa lagi, pertolongan Allah Ta'ala, rahmat Allah. Rahmat. 5 meaning. 5 meaning roh dalam Quran. Nanti kita akan sampai ni, insya-Allah sampai waktu dia kita akan baca. Jadi meaning dia berulang Quran balik ke situ. Untuk kata ada makhluk lain selain manusia yang bukan manusia atau masalah sikit. Okey. Kalau kata jin kata jin Baik. Jadi berkata Ibn Kathir, wa yuhtamalu ay yakuna al-muradu bihi Jibril. Okey, boleh jadi barangkali yang dimaksudkan adalah Jibril kata. Wa yakun min babil atfi al-khasi al-am, dan maksud dia mungkin dia mengatafkan, mengekorkan menggandingkan yang khas kepada yang am. Macam saya kata, semua pelajar contoh macam pengetua datang sini tanya saya. Dia kata semua pelajar datang? Semua datang, Ali pun datang. Mana saya kata Ali datang? Kan semua datang, Ali pun datang. Maksud dia Ali pun pelajar juga. Kalau saya semua datang cukup dah. Tapi oleh kerana mungkin specifically dia nak tahu tentang Ali, saya kata semua datang, Ali pun datang. So itu cara dalam bahasa Arab tak ada masalah. So macam Jibril alaihissalam, malaikat, Jibril malaikat. Tapi Jibril diasingkan dia sebutan daripada malaikat yang lain kerana dia ketua pada para malaikat pun tak ada masalah Yang kita silap faham. Baik. Wa yuhtamalu, dan boleh jadi dia kata oleh Ibn Kathir kata an yakuna isma jinsil li arwahi bani Adam. Boleh juga nama jenis bagi roh anak Adam. Kenapa? Fa innaha idza qubidat, kerana manusia ni, nyawa anak Adam ni bila dia dicabut, yus'adu biha ila sama, diangkat dia ke langit. Jadi boleh kena juga. Kan tak rujul malaikat tiap hari kan dia mati. Jadi so boleh juga malaikat dan juga roh. Roh pun naik juga. Roh pun naik juga, di bawah roh tu naik. Nama isim jenis ni maksudnya isim yang merangkumi semacam orang, pelajar. So boleh jadi dalam pelajar tadi, pelajar lelaki, pelajar perempuan, Melayu, Cina, India. The wording is actually umum. Jadi kita kata
lafaz tadi boleh jadi benda tu adalah roh. Berdasar pada hadis Nabi. Mari bila Ibnu Katsir kata boleh jadi roh anak Adam sebab apa? Sebab memang roh-roh manusia ini akan naik ke langit sebelum diturunkan semula ke dalam kubur untuk dipersoalkan. Kalau anda kata roh orang-orang yang jahat akan ditahan pada langit pertama, stop dah. Adapun kalau roh orang yang beriman akan dibawa sampai ke atas sekali. Sehingga Allah Taala mengatakan suruh hantar dia balik. Maka dia hantar balik ke dalam kubur untuk persoalan dan dia akan tidur di situ sehinggalah pada hari kiamat nanti dibangkitkan semula, baru dibangkit semula. Habis itu je. Dan dia akan minta supaya cepat kiamat. Adapun makhluk yang roh orang-orang yang kafir ataupun yang jahat akan meminta supaya janganlah bangkit kiamat. Dah kena pukul dengan malaikat tadi. Lepas tu kena impit dengan kubur. Kan panas pula tu dan sebagainya. Tapi dalam keadaan tersebut kerana nampak lubang neraka di mana dia akan berada, dia minta kalau boleh, ya Allah janganlah jadikan kiamat. Janganlah jadikan kiamat berlaku. Yang beriman nampak taman syurga, dia pun kata apa? Ya Allah cepatkanlah kiamat. So actually diorang semua macam tu. Keadaan dia menunggu, menanti pada sehinggalah berlakunya kiamat untuk mereka bangkit dan menghadapi hisab. Kita bersama mereka nanti insya-Allah. Baik. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu yang Allah kata ta'rujul malaikatu waruh ilaihi, yang menaik pada para malaikat dengan roh kepada Allah Taala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada satu hari yang kadarnya adalah 50,000 tahun. 50,000 tahun. Ada setengah para ulama gunakan benda ni punya dia kata sehari 24 hours, lepas tu dia kira dengan bilangan tahun 50,000 tahun tadi, dia kali tolak bahagi dan sebagainya, dia dapati kelajuan cahaya. Ni. Dia kelajuan cahaya tu dicampur tolak sampai by point-point tu sebiji. Campur tolak bahagi tu. Saya tak bekerja, tak pandai matematik. Jadi siapa rajin pergi kira sendiri. Hari yang dia ni, mana kelajuan para malaikat macam tu. Kata macam tu Allah Taala. Tapi dia kata wa qauluhu, ini Ibnu Katsir kata fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada satu hari yang kadarnya ada 50,000 tahun fihi arba'ati aqwal, pada dia ada empat pendapat. Apa dimaksudkan dengan malaikat naik kepada Allah Taala dan juga roh naik kepada Allah Taala pada satu hari atau dalam satu hari yang dia punya kadarnya adalah 50,000 tahun. 50,000 tahun. So apa maksud dia? Baik, pendapat dia ada empat. Pertama, ahaduha, salah satu di antaranya, annal murada bidzalika, bahawa ini kena akhir dengan kata-kata tersebut dengan masuk 50,000 tahun dalam pada sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Meaning dia annal murada bidzalika masafatu ma bainal arsyil azim ila asfalis safilin. Yang dimaksudkan adalah jarak di antara arasy yang agung kepada serendah-rendah yang rendah lah. Apa makhluk yang paling rendah? Paling rendah itu jarak dia. Jarak yang dimaksudkan. Dia kata maksud jarak lah, maksud dia jarak di antara serendah-rendah makhluk Allah Taala yang wujudkan alam ini. Mungkin bumi, mungkin bukan bumi, mungkin ada planet yang lain sebagainya lagi rendah dari kita. Maka kedudukan planet tadi sampai kepada arasy, mana jarak dia adalah 50,000 tahun. 50,000 tahun. Tu kadang-kadang kita kata sehari 50,000 tahun, yang bila ahli sains gunakan light years. Ini movement dekat angkasa lepas tak boleh pakai tahun biasa dah. Dia pakai tahun cahaya. Jadi kata bila kira balik macam kita kata macam ni lah, macam perkiraan yang diberikan Allah Taala, dia kata sehari seperti 50,000 tahun. Bahkan ada memang diorang kira calculation ini sehari 24 jam tu yang menyamai 50,000 tahun tu, kalau dia kira balik dia ada kelajuan cahaya. The movement the ni kelajuan cahaya. Tapi kita kata benda tu kita tak bincangkan pasal dari segi scientifically Allah Taala tak cerita which one is it. Adakah berkaitan kelajuan malaikat atau jarak dan sebagainya. Itu sebab ditimbul empat pendapat. Pertama kata itu adalah jarak di antara arasy yang agung sehingga serendah daripada yang rendah. Wa huwa qararul ardis sabi'ah, dan dia adalah dasar bumi yang ketujuh. Dan bumi kita ni kalau kita lihat sebenarnya dia actually memang lapisan dia tu macam 7 lapis lah. Actually bukan sampai dengan udara tau. Tanpa udara. Yang kawasan ni kita yang ada tanah ni. Tunjuk gambar kan, zaman kita kan kena tunjuk gambar. Tunjuk gambar ni kan orang tak percaya. Okey. Kejap. Okey. Ni USGS keluar kan Okey, dia not to scale lah, not to scale. Ini not to scale, yang ni scale asal. Kalau ikutkan. Okey, jadi dia kata kira kat sini Kalau kira data 1 2 3 4 5
6, 7. Sampai sini 7. Ni 1, 2, 3 sampai atas 7. Sampai kerak ni lah. Tak kira yang orang kadang-kadang dikiranya apa? Dikiranya tropospera, atmosfera, benda pera tu. Yang tu lah, yang dikira tu kan. Tak ada. Yang ni tak kira pun. Dikira bawah ni je. Sampai bawah saja, sampai ke bawah ni memang 7. Bila saya tunjukkan gambar ni kan kepada syekh saya, dia kata dia sukalah tengok pasal benda tu yang 7. Mana benda ni bukan kita paksa USGS untuk keluarkan. Ni USGS, yang State Geological Surveyor, diorang yang keluarkan benda ni. Mana berkenaan dengan apa, kerak bumi ni macam ni rupa dia kan, macam ni rupa dia. Ni bukan kita paksa dia buat tau. Yang mana ini kerak bumi kita tinggal, kemudian bawah dia, kemudian sekian, kalau kira 7. Mana 7 lapis. 7 petala tak siapa korek kata. Baik. Kenapa 7? Itu Allah Ta'ala letakkan. Itu hak dia. Yang tanya kenapa. Yang kena ada orang macam, kenapa 7? Kenapa tak 8? Itu yang ada. Baik. Jadi kata apa? Mana dia kata itu mana sampai kepada dasar bumi yang ke-7. Wa zalika masiratu 50 alf sanah, dan perjalanan tu adalah perjalanan 50,000 tahun. Perjalanan 50,000 tahun. Jarak tu adalah jarak perjalanan 50,000 tahun. Macam kita pergi ke Kedah 4 jam, 3 jam. Pergi ke mana-mana ni, macam saya 35 minit. Sekali perjalanan 50,000 tahun. Berapa jarak agak sampai. Itu maksud dia. Hadza irtifa'ul arsy 'anil markazi wasatil ardi as-sabi'ah. Dan ini adalah ketinggian atau jarak ketinggian arash daripada pusat di tengah bumi yang ke-7. Itu ikut apa yang disebut di sini. Wa dzalika ittisalul arsy min qatriha ila qatri masiratu 50 alf sanah. Dan itulah keluasan keluasan arash daripada pusat bumi tadi, keluasan di ujung sana, semuanya keluasan jarak dia tadi perjalanan 50,000 tahun juga. Dan kadang-kadang orang macam pening kepala, bulat ke empat segi, tu siapa pening kepala. Jangan saya pun tak nak bayangkan. Masa pembayangan tadi kita kata duduk satu arah ke semua arah. Laisa kamitslihi syai'. Kita tahu makhluk tadi macam nilah. Sayap malaikat tahu Tahu sayap malaikat? Tahu sayap. Saya sebut sayap, faham? Okey. Saya sebut sayap 2. Boleh bayang? Malaikat sayap 2, boleh bayang? Sayap 3. 4. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Fatir ayat yang pertama. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan juga bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang jadikan para malaikat ini sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin, yang ada sayap. Kita faham. Walaupun kita kata tak salah bayang burung pati ke burung elang ke, tak salah bayang lagi. Faham sayap? Faham Okey. Masna, 2. Malaikat ni sayap dia 2. Boleh? Nampak Wasulas, 3. 3 sayap, boleh? Boleh lah, nampak, tambah je. Okey. Waruba, 4. 4 sayap, boleh? Okey. Kenapa tak sebut? Yazidu fil khalqi ma yasha'. Dia tambah pada ciptaan dia apa dia nak. Anything dia nak, dia suka hati dia tambah. Lepas tu dia menciptakan apa saja. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Aku lihat Jibril atas rupa asalnya, lahu, dia ada situmi ajanah, 600 sayap. Bayang. Siapa dapat jawapan bagi tahu saya kemudian. Dua kita dapat, boleh bayang. Ini akal kita, limitation akal kita. Sedang kita macam kita nanti nak tunggu tengok sana. Ke akhirat nanti mungkin kita macam ni 600 sayap rupanya. Tunggu sana. Sekarang tu saya bayanglah. Faham sayap, faham 600, faham malaikat, tapi tak faham macam mana 600 sayap tadi duduk kat satu badan. Macam tu je. Sayap burung ke, sayap apa ke, sayap faham. 600 faham. Macam juga arash, bila kita kata dekat sini, kedudukan arash daripada bumi ni, mana kita tuju ke mana pun tetap dikira dia buat arash. Jadi kita hanya macam arash sebelah utara ke selatan, ke timur ke barat, tak payah. Kita fikir. Kita fikir je kita masalah, kita akan menepi masalah. Baik. Dia kata wa annahu min yaqutil hamra, dan bahawa dia ni adalah daripada yakut yang hamra. Yaqutil hamra. Yaqutatil hamra, daripada yakut. Yakut ni bukan yakut yang air yakut tu. Yakut ni apa, ada 5 merah. Dia batu merah ni, dia panggil yakut. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok Dia nama-nama ni kita panggil je, tapi orang Arab biasa sebut. Zabarjat lah, atau zamrud lah. Zamrud biasa tahu kan. Yakut ni masih merah. Batu 5 merah. Baik. Mana keluasan arash dibuat daripada batu 5 merah. Dan hadis Nabi SAW terangkan bahan dicipta benda tersebut. Hatta tanah syurga pun Nabi cerita pada kita. Tanah syurga nanti rupa dia adalah kasturi. Bukannya datang daripada tanah biasa, dia tanah kasturi. Badan wau dia adalah wangi. Baik. Pendapat kedua, apakah yang dimaksudkan dengan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah? Pada satu hari yang kadar dia ada 50,000 tahun. Apa maksud kedua dia? Annal murada bi dzalika
Boleh dimasukkan dengan demikian, muddata baqa'id dunya, tempoh kekal di dunia. Mana kekal di dunia ini? Mundu khalqillahi hadzal alam, semenjak Allah Ta'ala ciptakan alam ini, ila qiyamis sa'ah, sehingga berlakunya kiamat. Mana berapa tempoh dia? 50,000 tahun. 50,000 tahun. Itu yang dimaksudkan oleh pendapat yang kedua ini. Tapi pendapat kedua ini masih kita telah, bila kita kata tabi'in kadang dia menceritakan rujukan tadi, kita masih lagi tidak, kalau tak balik pada Rasulullah SAW direct dalam benda-benda macam ni, kita anggap benda tadi mungkin didapat daripada sumber-sumber yang lain. Pendapat ketiga, qaulus tsalits, pendapat ketiga, annahu al-yaumal fasil bainad dunya wal akhirah wa qaulun gharib, bahawa ia hari ini annal yaum al-fasil, dia 50,000 tahun tu adalah hari pemisah, hari pemisahan di antara dunia dengan akhirat. Mana berapa kata pisahnya dunia dengan hari akhirat? Macam kita terpisah dia 50,000 tahun. Jawapan ini adalah kaul yang gharib. Ibnu Katsir kata kaul ini adalah kaul yang gharib, kaul yang pelik, dia kata. Kaul keempat, pendapat keempat kata annal murad bi dzalika, ini maksudnya demikian adalah yaumul qiyamati, hari kiamat. Wa qad waradat ahadits fi makna dzalika, dan sebenarnya dah datang maksud hari kiamat nanti, mana dia dimaksudkan dengan pada hari yang dia punya tempoh ada 50,000 tahun. Actually ada kata itu tempoh dia, maksud dia kita punya hisap dan sebagainya akan berlaku dalam tempoh berkenaan. Bahkan kita akan ditinggalkan dalam ke bumi ni, berdiri menghadap untuk tunggu untuk dihisap pun lama. Bukan 5 jam 6 jam tau. Yang sampai manusia lari pergi jumpa Adam, minta supaya tolong bagi syafaat, minta pada Nuh AS. Diorang kena tinggi ni lama. Ada riwayat kata 40 tahun, ada riwayat kata berapa lama. Hari akhirat punya kiraan, bukan 24 jam zaman kita. Dan memang kita kata dalam bahasa Arab, memang hari tadi dia tidak memberikan meaning dalam satu meaning saja. Bahkan hari dalam bahasa Arab, yaum, boleh memberikan maksud 24 jam, boleh beri maksud 1000 tahun, boleh berikan maksud yang lain. Bahkan Nabi SAW pernah gambarkan tajuk ini apabila baginda terangkan berkenaan dengan tempoh Dajjal akan duduk kat muka bumi. Dalam hadis Muslim, bila Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, berapa lama kan Dajjal akan tinggal di muka bumi? Nabi jawab, arba'ina yauma, 40 hari. Lepas tu Nabi sebut, yaumun kasanah, sehari daripada 40 tadi seperti setahun. Kemudian yaumun kasyahr, ada sehari seperti sebulan. Kemudian yaumun kajumu'ah, ada sehari seperti satu Jumaat, mana satu minggu. Dan baki hari-hari lain macam hari kamu. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, adakah sehari seperti setahun tadi cukup tak untuk kami semayang 5 waktu je? Kan? Bayangkan ni 6 bulan kan, subuh Januari, Zuhur kita kita kata bulan April macam ni kan, atau ni. Lepas tu kemudian bayanglah 6 bulan siang 6 bulan malam, macam negara-negara macam tu, macam dekat Greenland dan sebagainya, kawasan berkenaan juga dia kata memang kalau kita matahari 6 bulan siang 6 bulan malam. So kita kata dalam konsep berkenaan, Nabi beritahu kepada para sahabat kalau tempat macam tu tak ada qaddir laha qadraha. Bila para sahabat kata boleh tak cukup 5 kali je, Nabi kata tidak, qaddir laha qadraha, anggarkan untuknya anggaran dia. So tak boleh kita macam ikut matahari. Tak ada matahari, tak semayang lah kita. Dia kata tak ada tak ada. Faham Jadi pendapat keempat dia kata yang dimaksudkan dengan itu adalah hari kiamat itu. Tempoh dia macam sehari tadi macam mana? Pasal macam hari penciptaan alam dan sebagainya Allah tak sebut dalam 1000 tahun. Lepas tu hari yang ini Allah tak sebut berapa. Jadi ini Allah tak sebut berapa, kan? Jadi bila Allah tak sebut berapa, kita kata para ulama kata mungkin hari penantian untuk kiamat tadi. Sehari di sana 50,000 tahun nilai dia. Okay, Allah Ta'ala alam, kita tengok dulu ni. Rawah Imam Ahmad, telah meriwayatkan Imam Ahmad an Abi Umar Al-Ghudani, daripada Abi Umar Al-Ghudani. Bawah dia tak apa. Dia kata ada ni dari Ghudani, yang betulnya adalah Ghudani. Qala, berkata Abu Umar Al-Ghudani, kuntu inda Abi Hurairah, aku dahulu berada di sisi Abu Hurairah. Famarra rajulun min Bani Amir Ibnu Sa'sa'ah, lalu melintas, aku duduk dengan Abu Hurairah, tiba-tiba melintas seorang lelaki daripada Bani Amir Ibnu Sa'sa'ah. Ini biasalah orang panggil kabilah kan, anak siapa. Oh, ini anak orang tu kan, anak sepulan. Jadi orang dulu besar, keluarga besar. So jadi seorang lelaki daripada Bani Amir, bin Sa'sa'ah. Faqila lahu, lalu dikata pada Abu Hurairah, dikatakan kepadanya, itu kepada Abu Hurairah, hadza aktsaru amiri mala. Hadza ni, orang ni, aktsaru amiri, orang paling ramai di kalangan Bani Amir. Amiri itu maksudnya bangsa Bani Amir lah. Mala, harta. Mana harta? Orang ni orang paling banyak harta di kalangan Bani Amir. Ni orang Amiri, macam Malaysia kan, Amiri nisbah.
Dia kata ini orang kata kita, oh, ini orang paling kaya kawasan ni. Sekarang ni dia lintas kan. Jadi ada orang kata pada Abu Hurairah, inilah orang kabilah Amiri yang paling banyak harta. Faqala Abu Hurairah, lalu berkata Abu Hurairah, rudduhu ilayya, panggil dia balik, bawa dia padaku. Mana bawa dia balik padaku? Mana dia lintas, panggil dia balik kepadaku. Rudduhu ilayya, balikkan dia kepadaku. Faqala lalu Abu Hurairah berkata, Nubi'tu, aku diberitahu, aku dikhabarkan. Nubi'tu, annaka dzu malin katsir, bahawa engkau mempunyai harta yang banyak. Faqala al-Amiri, berkata orang daripada Bani Amir tadi, Amiri, nama dia tadi kita kata inilah seorang lelaki tapi tak sebut nama apa. Berkatalah orang daripada kabilah Bani Amir ni, dia kata, wallah, betul, demi Allah, dia kata. Wallah, dia kata, wallah, dia kata. Dia menyokonglah. Betul, memanglah. Sememangnya saya lah orang paling kaya, dia kata. Innali lami'ata humra wa mi'ata udma. Sebenarnya aku ni ada 100 ekor humrun ni unta. Wa mi'ata udma, mana 100 ekor ni, udma ni kambing. Ni actually dia gelaran lah. Unta dulu kalau yang besar-besar merah warna dia. Yang kambing kan macam kelabu-kelabu je kan. Warna tanah. Jadi udmah ni maksud dia warna tanah kan. Jadi dia pun sebut macam tu. Hatta adda min alwanil ibil. Betul dia berkira. Jenis-jenis apa? Jenis-jenis unta dia. Aku ada unta sekian, banyak sekian. Dia tak habis cerita ni, unta ni banyak sekian, unta sekian. Dia sebut, dia ada, dia bilang-bilang. Oh, saya ada barang sekian. Kereta saya banyak ni. Macam tu lah dia sebut macam tu. Dia sebut apa harta yang dia ada. Okey? Dia kata apa? Afnan ar-raqiq, dan juga bentuk-bentuk hamba. Dia ada hamba pandai masak, ada hamba pandai menjahit, ada hamba pandai pajak pokok tamar, ada hamba pakai, dia sebut pandai menyanyi, ada hamba pandai, Abu Hurairah dengar dia cerita. Dia bergembira cerita. Oh, sekian aku ada sekian. Waribatul khail, dan juga tali-tali kuda banyak jenis. Kuda laju ada, kuda sebelahan ada, kuda gemuk, kuda kurus semua ada. Dia sebut dia depan Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, lalu berkata Abu Hurairah, Iyaka, jauhkanlah diri engkau. Jauhkanlah, jaga-jagalah diri engkau ni. Pelihara diri engkau ni. Mana? Iyaka, jauhilah oleh engkau akan apa? Wa akhfafal ibil, tapak-tapak kaki unta. Dia actually macam ni. Kalau kita kata macam bahasa Inggeris panggil hoof. H-O-O-F. Betul? Kalau kucing, paw. Betul? Okey, kalau unta? Okey, actually sebenarnya bahasa Arab, bahasa unta unta punya tapak dia panggil hoof. Hoof. Akhfaf Pasal unta ni dia macam tapak kaki dia macam berkulit. Dia macam kenyal. Dia duduk di atas pasir tu, dia takkan tenggelam. Kalau kaki kuda cocok ke dalam. Kalau kata itu avlaf, kuku itu, macam kambing dan sebagainya, Jadi dia kata apa? Jadi Abu Hurairah bila dia puji-puji orang kawan ni sebut, dia kata harta aku banyak sekian. Tiba-tiba Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata pada dia, iyyaka wa akhfafil ibil, bimbanglah engkau, jauhilah oleh engkau akan tapak-tapak kaki unta, wa adlafal ghanam, dan juga wa azlafal ghanam, dan juga tapak-tapak kaki kambing, kuku-kuku kambing, dia kata. Yuraddidu dzalika alaih, dan Abu Hurairah berulang-ulang kali sebut pada dia, jaga-jagalah engkau benda sekian, jaga-jagalah benda sekian, ulang. Hatta ja'ala launul amri atau ghayyar, sehingga sekali warna kulit si bangsa Amiri ni berubah. Mulalah apa tak boleh ada harta pula. Dia kata macam tu. Dia pun lawan. Dia pun mulalah. Faqala, lalu dia berkata, madzaka ya Abu Hurairah? Apa hal? Apa dia sebenarnya wahai Abu Hurairah? Yang kau beri bising pada aku sekarang masalah harta aku banyak ni, kau bising-bising kenapa? Jadi Abu Hurairah pun berkata, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana lahu ibilun, barang siapa yang ada padanya, miliki ada baginya unta, la yu'ti haqqaha, yang dia tak berikan haknya. Mana memiliki unta tak salah, ada kekayaan tak salah, ada kereta banyak, buatlah kereta banyak, tak salah, rumah banyak, silakan, kan pokok banyak, silakan. Tapi apa? Kenapa? La yu'ti haqqaha, tapi dia tak berikan haknya. Nah, zakatnya lah, bagi harta zakat. Kalau harta kita tak ada zakat, tak adalah. Kalau kita dah memang ada letakkan macam nak menjaga dan sebagainya, lain cerita. Ada orang kadang-kadang dia beli kereta ke, beli barang ke apa, dia nak invest. Tahu invest? Dia kata, ni investment ni, bagus ni, investment ni. Tapi ini sekarang ni sahabat bila Abu Hurairah tegur lelaki Bani Amir ni,
Dia rasa macam tertekan. Dan dia kata, pasal. Jadi sekarang dia ajar. Kenapa? Dia sebut sangat berkenaan dengan masalah jaga-jaga. Elak-elaklah oleh engkau akan apa? Tapak kaki unta dan kuku-kuku kambing. Okey. Jadi bila sebutnya tu, Nabi Abu Hurairah kata, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu ibilun la yu'ti haqqaha." Sesiapa yang ada unta dan dia tak berikan hak unta berkenaan, fi najdatiha wa risliha. Fi najdatiha wa risliha. Dia sebut fi najdatiha wa risliha. Lepas tu dia kata, mana ketika susah atau senang dia, ketika unta tu mudah atau payah hidup dia atau senang hidup dia. Jadi qulna, para sahabat kata, "Ya Rasulullah, ma najdatuha wa risliha." Okey, apa dia najdatuha wa risliha? Nabi berkata, "Fi usriha wa yusriha." Pada mudah dia dan senang dia, susah dan senangnya. Mana hak unta tadi ada, dia kena keluarkan. Susah atau senang dia kena keluarkan. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati. Sebenarnya dia akan datang pada hari kiamat nanti. Ka'awadzi makanas wa aktsarihi wa asmanihi wa asyarrihi. Maka akan datang unta tu tadi dan bentuk yang kata paling pejal badan dia. Paling banyak. Kalau dia bela tu banyak, dia lagi banyak dari kat sana. Wa asman, dan paling gemuk. Wa asyar, dan paling bengis, paling jahat. Okey? Hatta yubtahu laha biqa'il qarqar. Lalu akan diletakkan yubtah, laki orang yang tak berikan hak tadi akan diletakkan badan dia di tengah-tengah kawasan orang ramai. Orang ramai tengah sibuk nak hisap ni. Dia sebelum daripada hisap bermula, hisap tak mula lagi ni. Orang tak boleh hisap. Dia awal-awal lagi dah dibentangkan di atas tempat di pada mahsyar nanti. Lalu fatata'uhu bi akhfafiha. Lalu unta-unta tu akan datang pijak dia. Bukan kalau dulu unta biasa je, ini unta gemuk lagi. Lagi gemuk daripada kat dunia. Dunia tak besar macam tu, lagi besar. So dia akan dibentangkan macam tu dalam keadaan ni, lalu dipijak. Fa idza jawazathu akhiraha u'idat alaihi ulaha. Bila melepasi dia yang akhir sekali, the first one datang balik dah. Mana bila katakanlah rombongan unta dia tadi panjang kan, dia dah diletakkan, dipijak oleh jalan kan. Datangnya the last one. The last one habis jalan, yang depan datang balik dah. So macam pusingan yang tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti Dia kata apa? Dia kata fi yaumin, pada satu hari yang dia duduk macam tu je, kena pijak tu, tak hisap lagi. Miqdaruhu fi yaumin kana miqdaru, pada satu hari yang kadarnya adalah 50 alfasanah, 50 tahun. 50,000 tahun. 50 alfasanah. Mana 50,000 tahun ada dia ngadap kena pijak dengan berkenaan. Orang lain dah berjalan pergi, dia sibuk nak berjalan, dia sibuk kena pijak lagi dengan apa, harta-harta yang dia bela dahulu yang tak diberikan zakat. Ni kena jaga pasal kalau kita jaga, emas pun ada bawah ni. Emas, perak pun ada ni. Baik. Hatta yuqda bainan nasi fayara sabilahu. Sehinggalah selesai orang ramai dah selesai dah untuk hukuman. Lalu dia pun baru nampak jalan dia. Dia kata, boleh dah bangun jalan, boleh dah kena hisap. Okey. Wa idza kan lahu baqar, dan sekiranya dia ada lembu, la yu'ti haqqaha, yang tak berikan hak lembu berkenaan, fi najdiha wa risliha, mana susah dan senang ni lah. Kita kata macam disebut tadi. Okey. Dia kata mana dia? Okey. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati. Dia akan datang pada kiamat nanti bi aghadzi makanat, mana dengan sebuah badan paling besar dia ada. Mana paling pejal. Betul? Makanat, mana keadaan lembu dia macam mana. Tapi kena faham kalau unta dia limit dia punya tu ada 5 start start dengan 5. Kalau lembu start dengan tak ingat dah. Lembu start berapa ekor kena zakat? 20. Kambing 40. Ingat tu je. Unta start dengan 5. Start 5 je mula start kira dah. Ada kena start zakat. Jumlah tu kita kata dalam fiqh kita belajar lah, mana start 5 seekor kambing. Kalau 10 2 ekor kambing. Kalau 15 3 kambing. Lepas tu dia akan masuk 20, satu dia tukar lain pula, tukar anak unta yang umur baru 3 tahun, 2 tahun masuk 3. Itu kita ada kaedah dia. Tapi maksud dia macam ni, dia start off kita kena zakat tu. Kalau emas limit dia ada 20 dinar bersamaan 85 gram emas. Okey, kalau perak macam tu juga, nilai yang equivalent dengan emas tadi. Actually sebenarnya tadi kalau ikutkan nilai 20 dinar emas sama dengan nilai 5 ekor unta, sama dengan nilai 40 ekor kambing, sama dengan nilai 20 ekor lembu. Percayalah cakap saya. Kalau saya rajin kira, try kira. Dia equivalent sebenarnya. Jadi Islam tak ada nak cekik siapa. Kan pasal kita kata kalau harta terdapat bukan dapat dekat pemerintah pun, dapat kepada apa? Pada orang miskin untuk disalurkan pusingan balik semula. Dan bila orang miskin dapat duit, dia beli barang, orang kaya balik. Pusing lagi, dia pusingan tu sentiasa berjalan. Tu dalam Islam sebenarnya apa dalam segi ekonomi ni, dia sepatutnya memang macam tu aliran dia.
Tapi kita je salah, bila kita simpan tak nak keluar dah. Masalah lah. Dia pasal orang sana bawah tak ada, tak dapat kitaran, so kita tak dapat duit baru dah. Tak ada duit baru. Emas pun tak ada baru dah. Emas semua habis kata. Faham Secara konsepnya macam tu. Dia kata macam unta start dengan 5. Lembu start dengan 20, kambing dengan 40. Start bilangan sampai je baru kita start kira berkenaan dengan zakat. Faham? Okey. Baik. Okey. Jadi kata apa? Jadi lembu tu datang dengan bentuk yang paling besar. Wa aktsaruh, dan paling ramai, paling banyak. Wa asmanuh, dan paling apa? Paling gemuk. Wa asyarruh, dan paling bengis. Thumma yubtahu laha, yubtah laha biqa'il yubtah laha biqa'il qarqar. Lalu dia akan dibentangkan di tengah-tengah ini, di tengah apa pentas tu. Lalu datanglah fatata'u kullu dzata dhilfin bidzalfih. Lalu akan pijak dia, setiap ada kuku tu semua kuku dia pijak dia. Okey? Wa tantahu kullu dzati qarnin. Zata qarnin biqarnihi, dan akan menanduk dia. Setiap lembu yang ada tanduk dengan dicongkil dengan tanduk dia. Bukan sekat pijak, yang ada tanduk gonyoh pula kepala. Okey? Idza jawazathu ukhraha, bila melepasi dia ni yang akhir sekali daripada rombongan lembu dia, katakan lembu dia ngam-ngam kan. Kata benda kita 60 ekor kan. Lembu kan 60 ekor yang jalan tadi, dia lepas pusing dia, habis dia last kali datang, yang belakang dapat dah pusing balik. Dia akan berjalan terus macam tu. Okey? Uidat alaihi ulaha, dikembali ke atasnya yang pertama, yang awal dia. Fi yaumin, pada satu hari yang kana miqdaruhu, yang kadar hari berkenaan adalah 50 alf sanah, 50,000 tahun. Mengadap macam tu je. 50 tahun dipijak sepanjang tu. Ya. Hatta yuqda bainan nasi, sehinggalah manusia selesai diuruskan, selesai masalah manusia dah habis hukuman. Okey. Lalu fasayara sabilahu, maka lepas tu dia akan nampak jalan dia. Bayangkan kita umat Muhammad, umat paling awal dihisap. Hamba Allah Ta'ala ni tadi, bila dia tak bagi ni, walaupun dia daripada umat Muhammad SAW, dia akan dilewatkan sampai last sekali orang dah habis selesai daripada dihisap, tinggal dia je. Dia ni orang-orang manusia ni, kalau dia ada kumpulan dia lah, kumpulan dia tak bayar zakat. Yang dia sini ingat masuk neraka ni, manusia ni ikut rombongan. Macam masuk syurga ikut rombongan ahli puasa, ahli solat dan sebagainya kan. Masuk neraka pun ikut rombongan juga. Rombongan pencuri, rombongan tak bayar zakat, sama aje. Jadi konsep kena jaga dia betul ini bahaya. Jadi dia kata, wa idza kanat lahu ghanamun, kalau sekiranya dia ada kambing, la yu'ti haqqaha, dia tak berikan hak kambing berkenaan 40 ekor, dia buat tak tahu je. Kan ada 40 ekor tak tahu je. Taklah, nanti kemudian lah kan. 80 ekor ada kambing beranak. Nantilah. Dia manusia suka tangguh. Dia tangguh. Dia kata fi najdatiha wa risliha. Fi najdatiha wa risliha, macam kata dia susah senang dia. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamati, maka dia akan datang pada hari kiamat. Ka'aghadhi makanat wa asmanihi wa asyarrih, seperti sebesar badan dia, paling pejal. Aghadh, paha dia besar-besar, kemudian paling gemuk, paling bengis, ya. Wa asyarihi, lepas tu kemudian hatta yubtahu laha biqa'in qarqar, mana dia akan letakkan satu lembah di situ, nama dia qarqar. Di situ dia akan bentangkan orang tu badan. Lalu startlah kambing tu datang. Fatata'u kullu dzata dhilfin bi dhilfih, maka akan datanglah setiap kambing tadi yang ada kuku, semua pijak dengan kuku dia. Wa tantahu kullu dzata qarnin bi qarnih, dan akan menanduk dia, setiap yang ada tanduk akan dengan tanduk dia. Kambing ada tanduk kan? Mana yang kambing ada tanduk, semua akan tanduk dia. Mana yang ada kuku akan pijak dengan kaki dia. Dia kata apa? Laisa fiha aqsa wala adba. Yang dalam kambing-kambing banyak tadi tak ada yang tumpul tanduk pun. Tak ada yang patah tanduk, semua elok, sempurna tanduk. Memang tajam pula tu. Dia tikam kau-kau, ya. Dia kata apa? Idza jawazathu ukhraha, bila melepasi dia yang last kali dia rombongan, kalau dia ada 80 ekor, last yang 80 lepas dia tiba-tiba uidat alaihi ulaha, dikembalikan balik yang the first one. So pijak sekali lagi, tanduk sekali lagi, sampai seterusnya. Okey, beratus-ratus kambing tu nak minjak dia dan juga ni dia. Kafi yaumin, pada satu hari yang kana miqdaruhu, yang kadar dia adalah 50 alf sanah, pada hari yang kadar dia adalah 50,000 tahun. Hatta yuqda bainan nasi, sehinggalah diselesaikan urusan, dihukum di antara manusia. Fayara sabilahu, lalu dia akan nampaklah jalan dia. Boleh dah keluar, dia kata lepas tu. Tapi lepas manusia semua dah selesai, 50,000 tahun kena pijak, tak dan lagi kira dosa lain. Dosa lain tak kira lagi tau. Ada dosa tak kira lagi. Dia dosa tu awal lagi, Faqala al-Amiri, berkata si Amiri, dia pun kata, dia kata apa? Ma haqqul ibil ya Aba Hurairah. Apa hak unta ni wahai Abu Hurairah? Qala, berkata Abu Hurairah,
antu'tiyal karimata wa tamnahul ghazirata wa tafqaru zahra wa tuskil labana wa tutrakal fahla. Mana bahu kau berikan tu'til karimata, kau berikanlah mana yang elok daripada dia. Wa tamnahul ghazirata, mana kalau anda kata susu dia dan sebagainya, bagilah orang minum susu dia. Yang kita macam tak boleh. Yalah kalau jual tu jual lah, tapi actually kadang-kadang kalau orang dahaga lintas bagilah. Okey. Wa tafqaru az-zahra, mana kalau dia kata dia ada orang tak boleh tak tumpang kan, perjalanan jauh sebagainya, nampak ni bagi tumpang, tak ada masalah. Waktu skill labana, dan kau minum susu pada orang lain. Waktu turakul fahla, dan kau bagi dia untuk mengawan. Contoh macam orang minta, kata jam jantan unta kau, aku dah betina, bagi mengandung dan sebagainya, bagi. Ini kadang nak bayar lu, belum tentu jadi lagi kan, kadang ngarut je, panggil pawah kan. Kedekut mampus. Bukannya kalau unta, kesian unta tu nak kahwin juga tapi tak ada baginya. Masalah manusia ni. Baik. Faham kan? Jadi maksud dia ada hak-hak tadi yang kena tunaikan. Maksud hak yang kita kata baik kepada manusia, masalah zakat dan sebagainya. Hak binatang tadi pun kita kena tunaikan. Faham Kerja asasnya mana yang berdasar hadis tadi, khamsin alfasanah tu adalah hari tempoh di mana orang tu kena pijak. Bayangkan kalau orang tu ada semua sekali. Dia ada lembu, dia ada kambing, unta kalau dia ada lah, kalau dia ada unta, bayangkan berapa lama. The first one datang, the second one tak habis. Lepas tu, mula start dengan unta tu, kemudian start dengan lembu. Bayangkan berapa banyak dia akan kena. Ya Allah Ta'ala, kita kata, benda kita kata digerunkan Allah Ta'ala kerana apa? Manusia yang tak tahu bahawa kekayaan dia tadi, Allah Ta'ala letakkan bukan keistimewaan pun. Allah Ta'ala beri tanggungjawab. Macam lelaki, dia minta ke jadi lelaki? Tak. Lahir-lahir kan, kalau keluar XY atau perempuan XX, dia minta ke? Tak minta. Tapi keluar jadi lelaki, tanggungjawab datang. Mula, contoh macam semayang fardu, wajib. Di masjid dan sebagainya, boleh kata macam tak nak lah, tak ada. Jihad, wajib. Kan? Bukan macam perempuan bila orang tu lahir perempuan, maka dikurangkan. Every time seorang tu ada kelebihan, macam para anbiya diberi kelebihan Allah Ta'ala. Bukan setakat pilihan semata-mata. Diberikan kelebihan dan tanggungjawab. Itu masalah bila orang tu ada ilmu, dia tanggungjawab. Macam dia kata macam aku happy seorang-seorang. Nantaklah orang semua bodoh, aku seorang tahu. Tak ada. Dalam Islam tak ada macam tu. Every time seorang tu ada kelebihan, maksud dia masuk uliah. Tanggungjawab mula berjalan ke atas dia. Bukannya bila ada kelebihan macam Tuhan sayang saya. Tidak sekali-kali. Hasya lillah, jaga-jaga buat ni. Jadi kita kata macam tu, 50,000 tahun tadi adalah tempoh yang panjang. Kalau kena dengan siksaan macam tu, jangan sekali-kali buatlah. Kita kata tak berbaloi. Kita makan kenyang perut sampai sini je. Sini tau. Makan sedap sampai sini je. Kalau dia kata ambil lah ayam nasi mandi tu cocok kat sini, tak rasa apa pun. Walaupun zat tu ada, sedap makan kat sini je. Tahu? Baik, rawah Imam Ahmad, mereka Imam Ahmad an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah Rasulullah SAW. Ni sambungan juga hadis ni. Hadis tapi lafaz lain berkenaan dengan tajuk emas dan perak. Dia kata apa? Qala Rasulullah SAW, telah Rasulullah SAW, ma min sahibi kanzin, tidak ada siapa di kalangan orang-orang yang yang menyimpan harta, kanz, menyimpan harta, yang la yuaddi haqqah, yang tidak menunaikan haknya. Dan kalau dia ada harta, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata dia simpan, tak ada masalah. Dia kata tak ada kesalahan Islam seorang tu untuk jadi kaya. Simpanlah. Tapi tak tunaikan hak dia, siap. Ju'ila safaiha, melainkan akan dijadikan kanz, mana harta dia banyak mana tadi, dijadikan macam kepengan-kepengan. Yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yang dipanaskan di atas api neraka. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuruhum. Lalu akan dia disetrika dengan besi panas tadi, yang emas perak dia yang disimpan tadi, pada dahi dia, dari belakang dia, dari tepi badan dia, dan juga belakang badan dia. Macam setrika, macam dia tak ambil belakang tu, tosok kan, sresh, kan panas lagi, sresh. Ini akan ni. Ini tak masuk neraka lagi. Faham tak? Ini dalam ketika tengah mahsyar tadi, macam kisah tadi Dia kata distreka dengannya bahagian depan muka dia, dahi dia, kemudian tepi badan dia dan juga belakang badan dia. Hatta yahkumullahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah mimma ta'udun. Sehinggalah Allah Taala selesai menghukum, Allah Taala hukum di antara hamba-hambanya. Semua selesai dah. Mana dia berterusan kena sereka. Orang dah jalan. Ahmad bin Abu semua jalan dah. Dia ni sereh masih lagi tak selesai. Dia kata apa? Fi yaumin, pada satu hari yang Nabi kata kana miqdaru, yang mana Nabi tak kata dia akan tunggu 50,000 tahun. Nabi kata dia akan berterusan macam tu. Kan? Tak tahu berapa hari.
Tapi dia akan berterusan macam tu selagi orang tak habis. Mana dia akan disedekah pada satu hari yang kadar hari berkenaan kalau dia kena 40 hari kali 50,000. Kalau dia kena 40 hari kali 50,000. Kalau dia kata selagi orang tak selesai, dia kena macam tu. Pada satu hari yang kadarnya adalah 50,000 tahun daripada apa yang kamu bilang. Kamu bilang macam mana 50,000 tahun, macam itulah keadaan hari berkenaan. Sehari di situ seperti 50,000 tahun. Kalau dia kena setengah jam pun dah tak larat dah. Kalau dia kena sehari je 50,000 tahun untuk menunggu. Kalau dia kena mimma thumma yara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Kemudian dia akan lihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka. Ini saya kata tadi, benda ni dibuat sebelum daripada apa? Sebelum daripada hisap. Mana orang tu sebelum hisap lagi dia akan kena. Wa dzakara baqiyatal hadisi fil ghanami wal ibli kama taqaddama. Dan dia itu Abu Hurairah ceritakan dalam hadis ini, selebih hadis ni, baki hadis ni, fil ghanami mengenai kambing, wal ibil dan juga unta, macam hadis yang awal kita baca tadi, kama taqaddam. Wa fihi dan dalam hadis berkenaan, al khailu, kuda ni li salasah, untuk 3 perkara. Li rajulin ajr, untuk seorang lelaki itu dia akan jadi sebagai pahala. Wal rajulun sitr, dan untuk lelaki itu jadi sebagai pelindung. Wa ala rajuli wizrun, dan ke atas seorang lelaki itu kadang-kadang menjadi dosa. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis berkenaan. Rawahu Muslim fi sahihi bitamamihi munfaridan. Dan Muslim meriwayatkan hadis ini secara sempurna dan sahih beliau secara sempurna, secara bersendirian. Orang lain tidak riwayatkan hadis ini. Dunal Bukhari, tanpa Bukhari riwayatkan. Wal wardu min iradihi hahuna. Dan di matlamat kita datangkan hadis ini di sini. Ada kata apa? Hadis ini datang sebab apa? Tajuk dia hatta yahkumullah baina ibadihi. Sehingga selesai Allah Taala, mana orang tu akan digosok dan sebagainya, sehingga Allah selesai hukum hamba-hambanya yang lain-lain pada hari yang di mana hari berkenaan pada zaman berkenaan. Kalau berapa lama dia kena tunggu? Umat manusia berapa ramai? Dia akan tunggu pada hari yang jumlah hari-hari berkenaan pada, kalau kita kata kalau dia kena setahun, katakanlah untuk selesaikan manusia ramai ni setahun. Dia kena hari-hari dia adalah sehari seperti 50,000 tahun. Mana tempoh yang panjang. Jangan buat pasal. Sebab kita kata benda ni tak berbaloi, kan? Kita habis duit, tak kena masuk neraka, alhamdulillah. Tapi masalah dalam sama, benda ni sebelum masuk neraka lagi. Sebelum masuk neraka lagi. Jadi Allah Taala nyatakan lepas tu, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang baik. Ai isbir ya Muhammad, sabarlah wahai Muhammad, ala takdzibi qaumika laka, ke atas pendustaan kaum kau terhadap engkau. Pasal Allah Taala sebut tadi pasal akan awal tadi, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Mereka meminta, orang yang meminta ni diminta berkenaan dengan azab yang akan berlaku lil kafirin, untuk orang kafir tak ada siapa nak menolak. Min Allah dzil ma'arij, daripada Allah Taala memiliki mi'raj yang berbanyak. Ta'rujul malaikatu waruh, dan mi'raj para malaikat dan roh kepadanya fi yaumin, pada hari yang miqdaruhu, kadar dia 50 alfasanah, seperti 50,000 tahun. Jadi Allah Taala terangkan mana maksud dia. Diorang nafikan kiamat, diorang minta supaya cepat dan sebagainya. Wahai Muhammad, fasbir sabran jamila, sabarlah. Bersabarlah dengan di atas pendustaan ataupun ataupun penafian kaum kau yang tak nak beriman. Wastijaluhumul azab, dan juga perbuatan mereka minta cepat azab. Cepat mana azab? Kalau ada bagi dia kata. Istibadan liwukuhi, kerana rasa apa? Amat mustahil atau merasa jauhnya akan berlakunya kiamat berkenaan. Jadi dia pun minta supaya kiamat jadi cepat-cepat. Ni kalau 3-4 hari ni, jangan siapa pun ada macam dalam diri dia macam agaknya macam kalender Maya kata apa, 21 bulan 12 akan kiamat dan sebagainya. Jangan percaya. Sedikit pun jangan percaya. Pasal apa? Pasal bila Allah Taala kata innallaha indahu ilmus saah, Allah Taala di sisinya ilmu tentang kiamat, dan nabi, para anbiya, semua para anbiya. Hatta di sisi orang-orang bukan Islam macam Kristian, diorang sendiri pun Isa bila ditanya tentang kiamat, dia jawab jawapan sama yang Nabi berikan. Dia tak boleh jawab, dia tak tahu bila kiamat akan berlaku. So jadi kalau secara asasnya semua para anbiya mengisytiharkan tak tahu. Bila ada orang kata tahu, kita kata apa? Dusta. Jangan kita macam ada sikit consideration, macam kod-kod lah jadi, mana tahu kita buatlah baca Yasin hari berkenaan. Nak kena lah ni. Jangan buat pasal. Jangan sekali-kali. Jangan ada sikit pun. Bila kita ada sikit, kita buka ruang, maksud dia kita telah apa? Ragu dengan Al-Quran. Bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala di sisinya lah ilmu tentang kiamat, stop, habis. Ini akidah. Bila kita kata kita buka ruang, kita macam maybe, boleh jadi, barangkali, agak-agaknya. Pasal Allah Ta'ala kadang-kadang diberikan ilmu kepada makhluk-makhluknya. Maybe some of the ilmu turun kepada jangan. Buka ruang ni, rosak akidah.
Jangan yang kita iakan, jangan sekian, jangan raikan, jangan apa sekalipun. Jangan buat persediaan lah. Persediaan untuk mati buat setiap hari. Kita jangan tak bertaubat pula. Ustaz Adi kata jangan relate dengan benda berkenaan. So hari tu terus taubat. Taubat setiap hari. Kan buat dosa taubat setiap hari, jangan macam ni tak boleh ni. Kalau nanti kan kita terikat tak. Taubat setiap hari bukan kena tarikh berkenaan. Kan? Pasal Allah Taala buka pintu taubat dia tiap-tiap hari. Mana pada waktu siang Allah Taala buka pintu taubat untuk orang berbuat maksiat waktu malam. Dan juga Allah Taala buka pada waktu malam untuk orang buat maksiat pada waktu siang. Tak ada siapa boleh menutup pintu taubat. Dan bahkan kita kata manusia ni kena bersentiasa bertaubat kepada Allah Taala. Nabi yang tak berdosa pun minta taubat Allah Taala dan minta ampun dan taubat Allah Taala sehari 100 kali. Lebih 100 kali Nabi buat. So, jadi kita kata apa salahnya kita yang memang berdosa sungguh dah. Gatal tak nak bertaubat juga pasal. Kenapa? Atas alasan apa kita nak bertaubat? Faham Baik. Kerana mereka sebenarnya minta segerakan azab istib'adan li wuqu'i, kerana rasa jauhnya akan berlakunya kiamat ini. Maka dia saja minta supaya Nabi tadi hilang hujah. Jadi Nabi, dan memang Nabi SAW dalam tajuk ni bila orang tu minta, so the answer will be, aku hanya manusia. So orang tu kata, kalau kau betul Nabi, Tuhan mesti dengar doa kau. So in the end, so Allah Ta'ala kata fasbir sabran jamila. Okay. Kakaulihi seperti Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala surah Asy-Syura ayat ke-18. Surah Asy-Syura ayat ke-18 Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Minta segera berkenaan kiamat ini orang-orang yang tak beriman dengannya. Walladzina amanu, dan sedangkan orang yang beriman musyfiquna minha, rasa lemah terhadap kiamat tu yang akan berlaku tadi. Tak ada overconfident, semua bimbang. Para sahabat bimbang, takut. Kita ni macam happy je kan, happy go lucky, macam tak ada benda je kan. Macam kita ingat dalam tafsir apa yang kita bincangkan dalam tafsir surah Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah ayat 125 sampai 128. Jadi kita bincangkan itu. Kita kata bila mana Ibrahim AS kan dia angkat binaan kan. Dia tak binaan dengan Ismail. Allah Ta'ala kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan binaan Kaabah, dan Ismail tolong dia buat kerja. Dan mereka berdua ketika buat kerja tadi sambil berkata apa? Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, innaka antas samiul alim. Salah seorang tabi'in menangis. Dia baca ayat ni, dia nangis. Dia kata apa? Dia kata Ibrahim kekasih Allah. Dia bina Kaabah yang apa? Allah perintahkan. Tiba-tiba dia bimbang lagi, takut tak terima amal mereka. Kita manusia yang kita kata yang bukan kasih Allah Taala lagi lah, kan bukan khalilullah, tapi rasa buat amal tu rasa macam confident, macam I tak kisah sangat. Jai. Subhanallah. Beza. Dia menangis. Tabi'in menangis. Dia tanya kenapa? Wuhaib nama dia. Kenapa kau menangis? Dia kata aku rasa dia mati tahun 153 Hijrah. Yang Wuhaib, dia ada ramai di antara para ulama, kira guru macam Waqi' bin antara anak murid dia adalah Abdul Razak San'ani. Abdul Razak San'ani tu anak murid dia. Actually anak murid mana Imam Syafi'i belajar hadis daripada Abdul Razak, dia anak murid pada pada lelaki berkenaan Wuhaib tadi. Awal Waqi' bin Jarrah. So dia memang gitulah, mana kita kata bayangkan. Kena fikir-fikir baliklah. Renung-renungkan. Pasal kita kata benda ni bahaya. Jadi orang-orang yang beriman musyfiquna minha wa ya'lamuna annahal haq, dan mereka tahu bahawa ia adalah benar. Mana anything concerning akhirat adalah benar. So kita terima dengan hati yang terbuka, jangan kita ni, dan bahkan persiapkan diri kita. Buat amal banyak-banyak, buat amal banyak, istighfar banyak, minta ampun Allah Taala. Qala bismillah Allah Taala lepas tu, innahum yarawnahu ba'ida. Sungguh mereka melihat kiamat itu jauh. Ai wuqu'il azab wa qiyamis sa'ah yarahul kafarah ba'idul wuqu'. Ba'idul wuqu'. Yarahul ba'idul wuqu'. Dia kata maksud dia berlakunya kiamat, berlakunya azab, terjadinya azab, wa qiyamis sa'ah, dan berlakunya atau terjadinya kiamat, wuqu', jatuhnya atau kenanya azab ataupun berlakunya kiamat, yarahul kafarah, dilihat ia oleh orang kafir, ba'idul wuqu', jauh sangat nak jadi. Payah jadilah, takkan jadi kot. Itu sebab bahaya. Dia rasa tak berlaku. Bimakna mustahilul wuqu', dengan maksud apa? Mustahil terjadi. Banyak-banyak dia cari alasan supaya kata kiamat takkan berlaku. Tapi alam kita ni, bila kita makin kaji, semua menunjukkan apa? Kiamat akan jadi. Dulu time kita kata zaman dulu tak pernah manusia memikirkan alam ni akan binasa. Lepas tu bila belajar tentang matahari. Belajar matahari ni satu bintang.
Bintang-bintang dekat alam semesta ni banyak. Lepas tu bintang-bintang ni semua ada tahap umur. Lepas tu dia start. Kan dia start kaji-kaji macam dia ada umur. Lepas tu dia terbakar, dia menyala sebab apa? Sebab ada fusion, nuclear fusion. Daripada hidrogen jadi helium jadi sekian sampai jadi besi. Lepas tu dia ni. So jadi sekarang ni tengah penghabisan bahan bakar dia. Berapa lama nak berhenti tak tahu. So start kita belajar je macam boleh binasa rupanya alam ni. Okey. Kemudian belajar pula tentang graviti. Kita belajar tentang graviti. Dia orang saya tak pasal. Centrifugal tu saya tak faham macam mana dia maksudkan. Dia orang kata macam benda tu akan melekat lah bila kita tarik letak baldi, letak air. Kita pusing laju-laju, air tu akan melekat tak jatuh. Itu saya faham. Tapi yang kita melekat ke atas tanah ni apa? Dia tak bincang ini. Dia bincang yang macam tu. Kita kata pergerakan bumi ni tak menyebabkan kita akan berdiri di atas bumi sebenarnya. Tapi Allah tak jadikan graviti. Bila kaji-kaji baik, dia kata graviti jadi sebab apa? Sebab dasar bumi kita ada dua teras. Satu cair, satu beku. Beku ni cair. Dia besi, dia bergerak dan gerakan dia yang berterusan tadi menghasilkan elektromagnetik. Dan actually graviti kita terhasil di situ. Tapi masalah di sekarang ni, teras yang besi ni dia akan makin menebal. Makin menebal dan ruang di antara pusingan tadi dia akan makin kecil. Mana makin besar dan ruang tu untuk berpusing tadi akan makin kecil. Bila kecil last sekali dia akan kata berhenti, stop. Bila stop, graviti tak ada, kita punya bumi akan besar. Lepas kita kaji, boleh mati rupanya. Every time kita belajar, kita macam makin menzahirkan bahawa kiamat itu ada. Makin menzahirkan kiamat itu ada. Sampai kan bila tahun 99 kan? 2009 hari tu. Bila kes dia pergerakan retrograde motion. Dia kata dekat Marikh berlaku. Marikh pada minggu berkenaan dia kata matahari terbit daripada barat. Macam boleh jadi rupanya. Every time kita kata makin kita belajar, makin menzahirkan anything Allah Ta'ala nyatakan tadi bukan mustahil. Bukannya mustahil. Okay? Jadi mereka lihat benda tu bukan mustahil. Wa narahu qariba. Allah Ta'ala nyatakan bahawa kami lihat kiamat itu apa? Dekat. Diorang rasa jauh. Mana mustahil berlaku. Kami kata benda tu adalah dekat. Okay? Ai al-mu'minuna ya'taqiduna kaunahu qariba. Iaitu orang-orang beriman beriktikad bahawa kejadian kiamat ini adalah qarib, hampir sangat. Wa in kana lahu amad, sekalipun dia ada tempoh. La ya'lamuhu illallah, yang tak tahu tempoh berkenaan kecuali siapa? Kecuali Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha agung. Walakin akan tapi kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Setiap apa yang akan datang maka dia adalah hampir, cuma masa saja cepat atau lambat. Wa waqi'un la mahalata, dan dia pasti akan berlaku, tidak ada kemustahilan. So, jadi kita kata sedia asas tersebut, semua orang beriman kiamat itu pasti berlaku, bersiap sedialah. So, jadi kita kata bila konsep ayat ini kita kata memang kita faham Allah Ta'ala pujuk Nabi sebenarnya dalam ayat ini, beritahu bahawa jangan bimbang. Yang orang kata macam itu tak apa, kau memang betul. Allah Ta'ala berikan assurance pada Nabi SAW. Pasal bila orang minta buat benda bukan, Nabi tak boleh jawab. Nabi rasa ni, tapi Allah Ta'ala kata fasbir sabran jamila, nak pujuk Nabi. Tapi dalam masa sama beri pengajaran pada kita berkenaan dengan apa? Kiamat ini ada antara benda yang paling besar sebenarnya untuk peringatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pun macam tu juga. Bila kita baca ayat macam ni, kita ingat bahawa apa persiapan aku, kena ingat macam tu. Letak dalam handphone, letak dekat depan tu, apa persiapan aku untuk kiamat. Macam tu lah. Tapi janganlah cari Imam Mahdi pula. Ini masalah. Banyak orang kan kita ni cari Imam Mahdi lah, takut Dajjal datang. Kita kata Dajjal pasti datang, Imam Mahdi akan ada sebagainya. Tapi kita umat Islam bukan suruh cari. Itu one problem yang berlaku sekarang ni. Dia nak kena cari. So manakah guru yang betul sekali? Tak payah. Kan kalau dia datang, dia zahir memang betul mendepati apa yang dikehendaki Allah Ta'ala, atau Rasulullah SAW berikan tanda kan. Betul tanda tadi, kita iakan dah. Dan dia tak boleh menghukum kita luar daripada Al-Quran. Dia tak ajar kita luar daripada batasan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia datang untuk apa? Tolong laksanakan saja. Ini datang semua. Ini zikir masing-masing. Ini zikir sekian. Ini zikir itu. Ini terbang lah. Ini tukar syariat lah. Apa pasal? Kenapa nak tukar syariat? Nah, sebab apa nak tukar syariat? Faham? Jadi konsepnya jaga. Memang benda tu akan berlaku. Tapi tanpa pertukaran syariat. Jelas? Ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.